Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni saya diminta untuk membincangkan sedikit berkaitan dengan dalam jangka masa kurang daripada setengah bulan, mungkin dalam seminggu dua ni kita akan sampai dan juga masuk ke dalam Ramadan. Dan ini adalah perkara yang mana sangat penting dalam kehidupan kita, terutama di Muslim. Keadaan kita sebagai Muslim untuk menghadapi bulan yang sangat ditunggu-tunggukan, yaitu bulan Ramadan. Maka ada di antara perkara yang kita akan bincangkan ini adalah perkara yang sangat common. Kita dah tahu ataupun kita selalu tahu, tapi ia sekadar satu ulang kaji, dan mungkin kita boleh melihat semula amalan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Seperkara sebelum saya mulakan slide saya adalah antaranya adalah doa yang disebutkan, yang selalu diulang oleh para ulama salaf. Para ulama salaf iaitu mereka yang berada pada generasi awal pada umat ini. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya ibn Kathir, mereka ni akan berdoa minta kepada Allah diberikan Ramadan 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Dan antara doa yang mereka selalu ulangi adalah Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallim lahu mutaqabbala. Wahai Allah, Engkau jadikanlah aku dalam keadaan sejahtera kepada Ramadan, untuk sampai kepada Ramadan. Sebab apa? Berapa ramai daripada orang dalam kehidupan kita? Okey. Berapa ramai daripada orang dalam masyarakat kita dan juga daripada saudara mara kita ataupun sesiapa sahaja yang kita kenali, setelah mereka bercita-cita seperti kita untuk sampai kepada Ramadan, dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu, Allah panggil dia balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ia bukan menjadi satu perkara yang confirm untuk kita sampai kepada Ramadan, walaupun kita orang yang saleh. Wa tasallim ya Ramadan, untuk Engkau jadikan aku dalam Ramadan dalam keadaan sejahtera. Kita semua insya-Allah dengan takdir Allah dan izin Allah, kita sampai pada Ramadan. Kita hidup dan kita sampai pada satu Ramadan nanti. Tetapi ia bukan sahaja apabila kita sampai dan masuk ke dalam Ramadan, tetapi macam saya beberapa tahun lalu masuk dalam Ramadan, pada penghujung Ramadan, pada 10 malam terakhir, saya masuk wad kerana dengki. Hilang 10 pada akhir Ramadan tanpa amal yang cukup. Kita minta Allah sampaikan kita dalam Ramadan, dan Allah jadikan di dalam Ramadan itu kita sihat. Bagi yang boleh untuk puasa, untuk bayar zakat, untuk kita baca Quran, dan juga untuk jadikan kita wa tasallim lahu mutaqabbala. Aku sempat masuk ya Allah, aku dapat beribadah, tetapi aku tak tahu sama ada Engkau boleh terima ataupun tidak daripada apa yang aku lakukan ibadah dalam Ramadan. Sebab tu Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, ada orang yang puasa tetapi dia tidak ada puasa melainkan hanya menahan lapar dan juga dahaga. Lapar dan juga dahaga. Apabila dia puasa, dia gagal untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang lain. Maka bagaimanakah Ramadan dan kita berkaitan dengan ulang kaji? Kita hanya sekadar ulang kaji insya-Allah, sebab saya ingat majoriti daripada kita sudah mengetahui. Yang pertama, apakah yang dinamakan sebagai, apa definisi puasa Ramadan? As-sawmu dalam bahasa Arab, as-sawm iaitu menahan sesuatu. Dia menahan sesuatu. Dalam istilah syarak, ialah satu bentuk ibadah dengan menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu perkara yang boleh membatalkannya bermula terbitnya matahari sehingga terbenam. Bermaksud ini adalah ibadah. Apa sahaja yang kita nak buat, apa sahaja yang kita klaim, apa sahaja yang kita nak katakan dalam Ramadan, dia mesti mempunyai ataupun bertitik tolak daripada prinsip ibadah. Maksudnya, di dalam kaedah usul kita akan tahu al-aslu fil ibadati tahrim. Asal kepada ibadah itu adalah haram, adalah dilarang.
which is kita tak boleh untuk promote sesuatu, cakap sesuatu, claim sesuatu ia daripada Islam sedangkan kita tidak mempunyai dalil. Itu maksud ibadah. Kerana kita dah setuju bahawa dia ibadah. Ataupun ada di sini kata, Ustaz, ini muamalah, ini bukan ibadah. Itu cerita lain. Tetapi tidak ada manusia di atas muka bumi ini, di kalangan para ulama, yang menyatakan dia adalah ibadah. Maka bila kita kata benda ini batal, kita kata benda ini makruh, benda ini tidak dibenarkan, then you kena come up with dalil. Awak kata dia batal, awak kata dia sah, semua ini mesti ada dalil. Sebab Nabi SAW, Al-Quran telah mengarahkannya dan baginda telah mengajarkannya kepada para sahabat. Okey, ini yang kita namakan dalil pensyariatan. Kita kata puasa adalah wajib, salat adalah wajib, dan apa dalil dia? Daripada suratul Baqarah Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang yang beriman, kutiba, dituliskan bagi kamu as-siyam, puasa, menahan diri daripada makan dan minum, seperti mana dituliskan bagi kamu, ataupun dituliskan ataupun diwajibkan bagi orang sebelum daripada kamu. Walaupun agama ini ada nabi dia tersendiri, walaupun agama ini dia mempunyai pensyariatan sendiri, tetapi agama ini tidak pernah menafikan wujudnya pensyariatan ini pada agama-agama yang terdahulu. Sama ada Kristian ataupun Yahudi, ia ada. Maka Islam recognize, acknowledge benda ni. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang disebutkan. Kalau kita lihat, la'allakum tattaqun ini disebutkan sebagai the main goal kepada orang yang berpuasa. Bagi satu orang yang berpuasa, dia gagal untuk mencapai maksud dia bertakwa, maka dia gagal untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia berpuasa untuk mencapai takwa. Allah kata lagi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan ini dikaitkan dengan Quran, sebab itu dipanggil sebagai bulan Quran juga. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan itu adalah yang diturunkan padanya Quran. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memberikan hidayah kepada manusia dan menjelaskan daripada hidayah itu tadi wal furqan, dan membezakan di antara yang benar dan yang batil. Sebab tu once Quran datang, ini adalah fungsi Quran. Kalau kita melihat kepada orang yang mengambil Quran untuk merubah daripada apa yang Allah sebutkan, dia memberikan hudan, dia juga menerangkan tentang hudan itu tadi, hidayah itu tadi, dan dia membezakan antara kebenaran dan kebatilan, siapa sahaja dia akan, kita boleh katakan dia gagal memenuhi tanggungjawab Quran kepada manusia. Dan Allah sebutkan hudan linnas, Allah tidak menyatakan dia hudan lil mukminin. Dan kita yang tahu tentang Quran dan kita membawa kepada Quran, ataupun kita tahu tentang Quran, kita mesti membawanya kepada manusia. Manusia itu sama ada dia Muslim, sama ada dia bukan Islam, sama ada dia atheist, apa sahaja sekalipun, selama mana ia didefinisikan sebagai manusia, ia adalah hudan linnas. Sebab itu kadang-kadang Al-Quran datang, dia pergi kepada semua. Dia bukan hanya memberikan maksud ataupun eksklusif kepada Muslim sahaja. Sebab itu ada hak-hak yang lain. Okay? Dan Allah kita akan lihat bagaimana orang yang bukan Islam juga ada hukuman sembelihan dia, ada yang itu dan ada yang ini. Dan macam mana kita nak tahu tentang Ramadan? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang syahid, maksudnya dia melihat, dia menonton ataupun dia menyaksikan minkumus syahra, pada hari, siapa yang menyaksikan anak bulan minkumus syahra falyasum, maka dia mesti berpuasa. Di sini akan berlaku perbincangan, adakah hanya melihat kepada anak bulan ataupun kita boleh melakukan proses hisab. Di situ para fuqaha akan berbeza. Ada yang di kalangan mereka yang melihat kepada Allah menyebutkan faman syahida minkumus syahra. Sebab tu adik akan bincang dalam bab maqasid syariah, the objective agama ini. Allah Ta'ala kata dalam teks ini, siapa yang menyaksikan anak bulan maka dia mesti berpuasa. Then, kalau berdasarkan literal ayat ini, bermaksud
Kita hanya boleh untuk menyaksikan. Kalau tak menyaksikan, kita tak perlu. Dan proses itu juga adalah dan proses hisab juga tertolak. Namun bagi sebahagian para ulama yang agak terkehadapan dalam membincangkan isu ni, dia kata Allah nak suruh syahra untuk melihat anak bulan itu untuk memastikan masuknya bulan Ramadan. Isunya itu adalah medium untuk nampak. Sebab kita tahu bila masuknya anak bulan, adanya anak bulan bermaksud sudah pun berlaku perpindahan bulan. Dia adalah permulaan kepada bulan. Itu hanyalah cara, method untuk mengetahui masuknya bulan baru. Kalaulah ada mana-mana kaedah yang boleh memastikan bahawa bulan itu telah pun berpindah kepada Ramadan daripada Syaban pada Ramadan, ia perlu digunakan. Maka ada yang stick dengan bahawa mestilah melihat sahaja. Okey? Dia mestilah melihat sahaja. Dia mestilah melihat sahaja instead of dia buat perkiraan falak. Okey? Dan kata guru kami dalam bidang hadis, dia menyatakan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang syahidah. Dan Nabi SAW juga akan suruh siapa yang melihat anak bulan, itu adalah medium yang paling ataupun yang satu-satunya wujud pada zaman tersebut. Kalau Allah menyebutkan arahan supaya dia mengira, dia akan jadi masalah. Sebab zaman tersebut Nabi SAW sendiri katakan, kami adalah bangsa yang tak pandai menulis dan tak pandai mengira. Ia ada satu sudut yang berbeza, supaya untuk mengelakkan daripada orang tengok Muhammad pandai menulis, Muhammad pandai membaca. Ada kemungkinan agama yang dia buat ini adalah hasil daripada kajian-kajian yang lama. Untuk rule out isu tu, Allah jadikan Nabi SAW sebagai ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis, tak boleh mengira. Maka di sini adalah satu-satunya cara yang boleh untuk kita tahu bagaimana perpindahan dari satu bulan kepada bulan yang lain. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa yang sakit ataupun dia dalam di atas safar, ala safarin, bermaksud selama mana dia berada di atas safar, dia travel, dalam safar. Allah tak katakan au musafirin, man kana maridan au musafiran. Dia itu orang yang sakit ataupun orang musafir. Allah kata ala safarin. As long as dia dalam keadaan dia bermusafir, berjalan, travel, sebagai traveler. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan bilangan hari dia bermusafir ataupun bilangan hari dia sakit dikira pada hari-hari yang lain. Kerana apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak mahu daripada kamu kesusahan. Allah nak daripada kamu kemudahan, kesenangan. Ini adalah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itu hukum hakam fiqh kita, Allah telah memberikan taklif. Allah bagikan tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk salat, untuk puasa. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan benda itu susah. Allah mahukan dia dalam keadaan yang senang, yusra. Walitukmilul iddata walitukabirullah, untuk dia menyempurnakan bilangan hari dalam Ramadan. Iddah walitukabirullah, dan dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila telah pun dia sempurna masuk hari raya, dia besarkan Allah. Sebab itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, adanya takbir raya. Takbir raya. Dan pensyariatan raya itu tadi pun dalam keadaan yang membawa kepada kegembiraan. Walitukbirul iddata walitukbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di atas apa yang Allah telah berikan kamu hidayah, semoga kamu di kalangan orang yang bersyukur. Okey. Tadi ini adalah Al-Quran. Kita ambil daripada surah Al-Baqarah. Sebab itu mana-mana kaedah dalam agama, mana-mana dakwaan dalam agama, yang akan come first adalah Al-Quran. Dia bukan pandangan saya. Agama tidak terbentuk, tidak terbina di atas apa yang saya rasa, apa yang saya jangkakan. No, apa yang Allah telah katakan. Available, Quran available untuk kita ambil. Di mana Allah arah, di mana Allah larang, ada. The next one adalah bagaimana hadis daripada Nabi SAW. Ini adalah pembentuk kepada syariat. Allah Ta'ala memberikan syariat yang datang kepada Nabi itu sendiri juga adalah wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi kata? Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih
muttafaqun alaih bermaksud ia telah pun dipersetujui oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad dan matan yang sama. Kita akan jumpa juga rawahul Bukhari dan Muslim. Dia bukan muttafaq. Dalam ilmu hadis, benda ini sangat sensitif. Bila Al-Imam Al-Bukhari riwayat itu dikatakan muttafaq alaih, mereka berdua-duanya bersetuju, which is matan teks hadis itu sama, dia tak berbeza. Okay? Dan sanad juga kemungkinan tidak pun berbeza. Ada dalam Bukhari maksud yang sama tetapi teks yang berbeza. Contoh, Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufr. Dalam riwayat yang salah satu daripadanya Bukhari, Al-Imam Bukhari, sibabul muslim Bukhari, tak silap saya, Al-Imam Muslim menyebutkan sibabul mu'min fusuq. Maksudnya lebih kurang sama, mukmin dan muslim. Tetapi apabila berlaku perbezaan, you cannot claim, katakan bahawa dia adalah muttafaq alaih. No, kita katakan rawahul Bukhari dan Muslim wa Muslim. Okay? Kata Nabi SAW, bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawm Ramadan. Nabi kata, bunya, terbinanya Islam itu satu orang muslim. Saya katakan saya dah beriman kepada Allah. Saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, you adalah seorang mukmin, telah beriman. Tetapi untuk menjadikan mukmin, iman itu adalah apa yang disebutkan dengan lidah. Saya sebutkan dengan lidah, tuan-tuan dengar. Saya tasdiq biqalb, saya telah pun mengiyakan dalam hati, tuan-tuan tak tahu. Tetapi untuk menyatakan ataupun untuk kita tahu bahawa dalam hati dia benar-benar, dengan dia melakukan tuntutan yang Allah wajibkan dengan jawarih. Ini dia. Iman, lambang iman adalah benda ini. Adalah benda yang disebutkan sebagai Islam. Apa dia? Bunyal Islamu. Dibina Islam itu di atas 5 benda, 5 perkara. Pertama, dia katakan syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyaksikan bahawa Allah itu, dia bersaksi bahawa Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Ini adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dia tak berlaku dengan statement umum, dia berlaku dengan penafian dahulu. Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan, which is kita nafikan kewujudan semua Tuhan, illallah, melainkan Allah. Allah tak mulakan dengan syahadati annallaha ilah, sebenarnya Tuhan Allah itu adalah Tuhan, tak. Tetapi dengan menafikan kewujudan yang lain. Ini sahaja. Contoh, kita kata semua, tak maaf sekadar contoh, dalam kelas ini semua tak lulus, melainkan dia seorang. Kita tunjuk, bermaksud dia seorang cerdik, betul. Tapi kata kat dalam ni ada yang lulus, ada yang tak lulus. Dia seakan-akan tidak ada satu penekanan. Tetapi bila Allah kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, maksudnya sesiapa sahaja yang membawa kepada Allah Azza wa Jalla kawan, associate, pembantu, sama ada bertaraf Tuhan ataupun tidak bertaraf Tuhan, tetapi to assist Allah, dia boleh membatalkan syahadah ini. Syahadah ini akan boleh batalkan. Sebab itu kita kena tahu, bila kita nak buat apa amalan sekalipun, awak pakai jubah, awak pakai serban dan sebagainya, awak buat syirik, terbatal syahadah awak. Those things yang datang selepas daripada itu tidak akan dikira. Masuk dalam agama ini adalah akidah, masuk dalam agama ini adalah tauhid. Batalnya tauhid, keseluruhan amalan kita batal. Sebab itu ia bukan benda yang kadang-kadang bukan benda yang mudah bagi orang yang memahami, bagi orang yang tidak memahami syahadat ataupun tauhid ini. Datang pada kita orang ajar pergi minta sapu dekat kubur, sapu dekat batu, pergi sana sini. Kita tanya, sekarang ini awak kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau wahai Allah aku sembah, kami sembah, kepada engkau juga kami mohon pertolongan. Dan tiba-tiba tak ada, memanglah Allah Ta'ala yang bagi, tapi kita cuba untuk keluarkan alasan, mentabrirkan, membolehkan bahawa tindakan kita to associate Allah benda yang benar, tak boleh. Alasan apa sekalipun, ia tak akan boleh diterima. Sebab kita tahu, pertama, tidak
tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Sebab apa? Sebab selain daripada Nabi, ada juga pesuruh Allah yang lain. Isa, Musa, Ibrahim, Yunus dan sebagainya. Okey, kemudian wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, memberikan zakat. Wal hajj, dan dia melakukan haji. Wasawm Ramadan, dan juga dia berpuasa dalam Ramadan. Dalam riwayat yang lain ada yang wasawm Ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabila. Ada riwayat-riwayat yang berbeza. Okey. Apa hukum meninggalkan puasa dengan sengaja? Kita ruhlah dengan tak sengaja, lupa ke, tiba-tiba first day nanti hari apa, hari Khamis, bangkit pagi, tengok-tengok macam rasa macam nak breakfast, habis 3 pinggan dan sebagainya, puasa. Itu isu yang lain. Kita bangkit hari ni Ramadan, aku tak mau puasa. So apa hukum dia? Dengan kita tahu, bezakan dengan orang yang jahil dan bezakan dengan orang yang dah tahu tentang Islam, dan mengetahui bahawa kewajipan puasa dipanggil sebagai ma'lum bid-darurah. Dia satu orang yang tahu, tidak ada excuse. Kalau katakan dia Muslim, dia duduk dalam masyarakat Muslim, okey, dan dia tak mungkin tahu, dan dia tak mungkin tidak tahu, dia tak mungkin tak tahu kata puasa itu wajib. Bukan saja Muslim, bukan Islam pun sama. Bukan Islam pun sama. Kadang-kadang kalau kata di luar negara, kadang-kadang mereka lebih sensitif berbanding orang Islam. Dia mungkin not well practice Muslim. Saya ada pengalaman, ada kawan, dia pergi conference di Ramadan di Hawaii. Kemudian dia bagi kupon tentera army. Dia bagi kupon untuk dia makan nanti masa masa buka puasa. Dia ambil kupon, dia pergi kat tempat lunch, dia makan. Kawan tu US Army yang lain tegur dia. Isunya dia boleh makan sebab dia bermusafir. Okey. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang orang Islam pun lebih sensitif berbanding kita. Untuk tidak ada excuse bagi kita untuk katakan, oh saya tak tahu puasa ni wajib. Itu tidak diterima. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sesiapa yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja dan mengetahui akan kewajipannya dan haram secara putus meninggalkannya, ini adalah part yang penting. Kadang-kadang kita dalam dunia dakwah, tuan-tuan semua mungkin nak berdakwah. Pertama mungkin dia tinggal kerana dia memang sengaja. Yang ini adalah secara akademik kita nak katakan. Tapi bila deal dengan manusia, kita jangan tengok tak puasa, kau ni memang ahli neraka lah. Jangan, itu nanti, jangan. Kita mungkin dakwah dia, mungkin makan waktu yang lama. Itu kerja Tuhan. Kerja kita adalah mubaligh, untuk menyampaikan saja, bukan untuk jadi judge. Dalam satu masyarakat, kita tak perlukan judges yang ramai. Mana jadi saya ramai tengok sampai mahkamah terpaksa tangguh kes sampai 3-4 tahun sebab hakim tak juga. Tapi lawyers akan ramai. Begitu juga kita dalam dakwah. Kita bukan judges. Kita menyampaikan, untuk sampaikan kepada orang apa yang Allah dan Rasul kata. Dia sengaja tinggalkan, dan dia ketahui bahawa itu adalah wajib, disertai dengan menganggap bahawa ia senyamanya tak wajib bagi dia. Kadang-kadang dia kata, aku ni malas lah nak puasa. Dia kata, tak boleh macam tu. Oh ya ke? Tak apa, insyaAllah aku pelan-pelan pula. Itu lain. Dia kata, aku malas lah macam puasa mat, jangan macam ni. Kata, Allah, puasa ni tak ada apa, aku tak wajib bagi tu. Itu isu yang lain. Okay? Dan dia menganggap bahawa ia tidak wajib baginya, maka wajib ke atasnya hukuman bunuh. Ini isu yang panjang, dan kita kena tengok daripada zaman Ibn Taymiyah dan juga zaman kita. Katakan pada ada orang yang tak puasa, jadi agama kena panggil dia, kena kaunseling dia, melihat kenapa dia tak puasa. Okay? Dan di sini disebutkan bahawa dia tak wajib baginya. Banyak maksud. Mungkin dia pergi kempen pada orang, ataupun dia menafikan teks agama. Ini agak keras. Namun sekiranya dia adalah fasik tanpa mengingkari kefarduan puasa Ramadan, maka hendaklah dia dihukum. Hukuman itu terpulang kepada pemerintah, apa yang hendak diletakkan daripada hukuman tersebut. Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam mazhab Syafi'i, Al-Dhahabi juga adalah anak murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata dia, bagi orang mukmin
muslimin, mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak adalah lebih buruk daripada zina dan peminum arak. Bahkan keislamannya boleh diragui. Keislamannya boleh diragui, kata Al-Dhahabi. Kadang-kadang apabila kita tinggalkan benda yang wajib, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkesan apa dengan apa yang kita lakukan. Allah kekal qadim begitu. Kekallah Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang maha sempurna dan maha kuat. Tetapi kita kena tahu, pengakhiran kehidupan ini akan membawa kita sama ada ke syurga atau ke neraka. Dan itu akan menentukan kita. Okay, next. Ramadan dan adab. Apabila kita masuk Ramadan, kadang-kadang dalam masyarakat kita ada orang yang belajar tentang hukum hakam fiqh, ada orang yang belajar tentang hadis, ada orang yang belajar tentang fiqh, tentang banyaklah bahasa Arab ke. Tetapi kadang-kadang kita gagal untuk menjadi manusia yang beradab. Contoh dia berbeza pandangan, dia gagal untuk beradab. Dia rasa tak puas hati dengan orang ni, dia keluarkan perkataan yang hilang daripada adab. Kata Abdullah ibn Munkadir, Muhammad bin Munkadir, dia kata, jahadtu nafsi bi 40 sanatan. Aku berjihad dengan jiwa aku selama 40 tahun untuk lawan dengan nafsu, untuk lawan dengan perasaan, untuk menjadikan aku beradab sebelum aku masuk ke dalam dunia ilmu. Ilmu ini dibagaikan pedang, dia bagaikan senjata. Ilmu ini bagaikan senjata. Macam kita bagi kepada orang senapang, pistol, pisau, dia boleh pergi membunuh orang, dia boleh pergi menggunakan untuk tujuan yang baik. Satu orang yang dia duduk, dia boleh pusing macam mana sekalipun, daripada buruk menjadi baik, daripada benar menjadi tidak benar, dia boleh gunakan. Terutama dalam ilmu ni ialah geng-geng debaters. Kalau selain daripada tu mungkin lawyers, yang ni debaters, dia boleh guna. Apabila dia boleh pusing, orang seakan-akan nampak yang putih itu menjadi hitam, hitam itu menjadi coklat, kerana ada kekuatan di dalam ilmu. Apabila kita mengetahui tentang Ramadan, ia adalah ilmu. Tapi bagaimana adab untuk kita duduk dalam Ramadan? Yang pertama, hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Inni sha'im. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Kata Nabi, puasa itu perisai. Satu orang yang berpuasa, dia akan menjadi perisai antara dia dengan kejahatan. Asyamu junnah. Dan maka janganlah mencela dan melampau. Jangan kita apabila keadaan puasa kita pergi provok orang, kita pergi nak perkena orang. Sesiapa yang cuba memulakan pergaduhan dan celaan, katakan pada kawan kita datang, dia nak provok kita. Apa Nabi suruh kata? Ini mru'um sa'im, aku ni puasa. Ada kadang-kadang kita tahan. Bila kita tahan, dia tunggu masa nak meletup kan. Tapi bila dia mula datang nak provok, nak memulakan, Nabi kata, ni aku puasa apa je kacau. Kadang-kadang dari segi psikologi, dia lebih cepat untuk kita rilis benda tu berbanding dia tunggu mamak dan tunggu sebilang. Tak sampai. Tapi Nabi kata, ini mru'un sa'im, aku puasa. Hang jangan kacau aku. Demi jiwaku, iaitu Muhammad SAW, yang berada di tangan Allah Ta'ala. Nabi kata, sesungguhnya yang berada di tangan Allah Ta'ala, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bauan kasturi. Ini juga menjadi masalah kepada hukum hakam fiqh. Dia kata, apabila selepas daripada gelincir matahari, lepas daripada zuhur, untuk berus gigi dikira sebagai makruh, betul? Atau bahasa dikira sebagai makruh. Maka sebab dia kata, tengok mulut hang berbau. Dia kata, tak, hang cuba baca hadis muttafaqun alaihi. Nabi kata, mulut bau orang la khulufus famus sa'il atyabu 'inda Allah min rihil misk. Mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bauan kasturi. Maka dia kata, kalau busuk, hang jangan kata apa-apa. Kita boleh jawab kat dia, hadis kata apa? Hadis kata,
Sesungguhnya bau mulut mereka yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi kawan kita. Itu perkara yang jelas. Di sisi Allah, Nabi kata, bukan saya buat rekaan. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi kawan kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat, fi riwayah 'inda kulli wudu. Kalaulah tak beratkan kepada umat aku dah lama wajibkan kepada umatku untuk bersiwak, membersihkan mulut pada setiap kali salat, adalah ada yang pada setiap kali wudu. Dan dalam waktu kita puasa tak puasa, kita kena salat dan kita kena wudu. Maka menjadi kewajipan ataupun tuntutan bagi kita, sunnah muakkadah, untuk kita membersihkan mulut daripada bau ke daripada apa, kita mesti buat benda. Okey? Mereka itu meninggalkan makanan, minuman dan keinginan nafsu syahwat mereka kerana aku. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan setiap kebaikan itu digandakan 10 sepertinya. Allah Ta'ala menjadikan puasa sebagai satu ibadah khusus untuk Allah balas pada kita. Balas pada kita. Sebab itu kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, puasa ini menjadi ruang perisai bagi kita untuk masuk ke dalam syurga Allah, dapat lari daripada neraka, perisai daripada neraka. Sebab contoh kita salat, kita salat, kita ada tindakan kan? Orang nampak, oh Mama ni buat salat. Kita ada zakat, ada sedekah, kita bagi, orang nampak, hebat ni zakat, bagi sedekah. Tapi puasa, kita berjalan dengan orang yang baru makan 10 pinggan, dengan kita dah tahan 4 jam makan ni, kita jalan sama sekali. Orang kata, oh muka ada, kau puasa, yang ni muka tak puasa. Tak ada. Ia seakan-akan tidak ada ruang untuk orang tahu kita sedang puasa. Melainkan kita buat muka lemah, Allah, kita pasang pula saya sedang puasa. Memang orang tahu. Sedangkan kalau orang yang tak puasa pun, kadang dia dia pun lemah, tak makan dalam masa 2 jam, baru makan tak sat 10 minit, dah tu aku dah lapar balik. Orang tak puasa pun boleh macam tu. Sebabnya apabila kita berpuasa, tidak ada mudah orang nak tahu sama ada kita puasa ataupun tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Apa yang Allah nak bagi, itu terpulang kepada Allah. Itu terpulang kepada Allah. Okey. Ingatan agar meninggalkan dosa di siang Ramadan. Kata Nabi, rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa as-sahar. Berkemungkinan orang yang berpuasa itu tidaklah melainkan menahan kelaparan. Dan bagi mereka yang bangun mendirikan ibadah hanya sekadar menunaikannya tanpa sebarang kebaikan dan pahala. Nabi sebutkan, dan Nabi katakan dalam bawah, man lam yad'u qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa syaraba. Sesiapa yang berpuasa namun tidak juga meninggalkan perkataan yang tercela dan disertai tindakannya juga, maka tidaklah amalan itu bermakna di sisi Allah, melainkan dia meninggalkan makanan dan minuman misalnya. Part ini sangat penting. Sebab bila kita masuk Ramadan, orang akan kata, apa membatalkan puasa? Apa yang tak membatalkan puasa? Apa yang kita perlu buat puasa? Tetapi orang tidak membezakan antara siang Ramadannya dengan siang Sya'ban, Rajab. Bukan bermaksud dalam Rajab kita boleh maki orang, boleh mengumpat orang, tak. Tetapi Allah Ta'ala berikan penekanan khusus pada bulan Ramadan. Allah sendiri yang berikannya. Maka sebagai seorang hamba Allah, kita taat benda. Dan kita umat Nabi SAW yang kita tahu, apabila datangnya Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, wa fi riwayat futihat abwabus sama, wa fi riwayat Muslim futihat abwabur rahmah. Apabila datangnya Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu syurga, dibuka pintu rahmat. Wa khuliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Siapa yang masuk man dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Nabi kata, nak jadi apa? Raghima anfu rajul, rugilah bagi satu orang yang apabila masuk ke dalam Ramadan dia tak diampunkan walaupun satu. Bayangkan hujan, katakan tadi hujan, kita duduk di tengah hujan, kita tak terkena walaupun setitik. Ketika Ramadan diturunkan daripada langit keampunan, seakan-akan kita angkat tangan, Allah dengar. Tapi kita gagal mendapatkan walaupun satu
satu keampunan daripada Allah, kita sangat rugi. Tahanlah sedikit daripada perkataan yang buruk. Dan kita tahu tidak ada satu pun jiwa manusia, sama ada dia Muslim ataupun tidak, jumpa-jumpa kau ni memang jahanam. Dia Muslim kata apa hal kau ni? Mana ada satu orang boleh hidup daripada keseluruhan kehidupannya nak pergi cakap kotor je? Tak mungkin. Dan Islam mengajarkan di dalam Ramadan adalah bulan untuk memaksa diri dia daripada mulut yang mungkin dia isap rokok dan sebagainya. Allah Ta'ala dan Nabi SAW dan Islam memberikan ruang untuk dia berubah, untuk dia teruskan. Itu pilihan sendiri. Allah telah memberikan ruang kepada dia. Next, kita puasa, apa kelebihannya? Sebenarnya daripada segi logik akal kita, kita tak layak untuk klaim kepada Allah Ta'ala sebarang kelebihan daripada segi logik manusia. Sebab engkau dah dijadikan free, diberikan keseluruhan kehidupan free, daripada oksigen, daripada semua benda. Allah Ta'ala tak minta apa. Kadang-kadang nikmat kita yang ada kat tubuh kita ni tiba-tiba nak turun nanti, wa'alaikumsalam, kita mohon apa, kita terplay out ke apa? Kaki tak boleh jalan 3 hari, kita rasa apa? Kita rasa sangat beban. Sedangkan awak dapat free. Awak dapat free kaki tu, tidak berbayar. Dan untuk Allah arahkan kita, dan kita adalah manusia pada tahap hamba. Kita bukan pekerja, kita bukan staff yang boleh claim setiap hujung bulan gaji, tak. Kita adalah hamba. Allah katakan kita adalah hamba. Allah panggil ibadur rahman, hamba bagi Allah, bagi Rahman. Hamba tak layak untuk pergi datang-datang hamba. Saya kena ada caruman sokso lah, apa tuan. Tak ada. Awak adalah hamba. Fahami awak adalah hamba. Tapi bila Allah Azza wa Jalla berikan kita kewajipan salat, Allah bagi pahala, Allah bagi kelebihan. Allah wajibkan kita berwudu, kita diampunkan dosa dengan wudu, diangkat darjat kita. Kelebihan di atas kelebihan, nikmat di atas nikmat. Dan kelebihan untuk kita berpuasa. Kata Nabi SAW, ini adalah cara kalau katakan satu hadis dikeluarkan ingin dipanggil sebagai takhrij di mana? Daripada mana kita ambil hadis tersebut? Dan saya ingat semua mungkin ada maklumat bagaimana bukan semua hadis itu palsu, bukan semua hadis itu sahih. Okay? Dan ada yang bercampur dengan palsu dan sebagainya. Dan kadang-kadang zaman ini bila kita claim ataupun kita ajar kepada orang, kita promote pada orang supaya ambil daripada secara akademik. Bila katakan palsu, semua orang nak belajar tentang hadis. Oh, hadis ni tak palsu, hadis ni dhaif. Saya tulis di Facebook saya. Dan orang mula masuk semualah, sama ada jahil ke tak jahil, kita tulis. Ada satu Mamat, dia ingat dia bipolar. Kadang-kadang memang dia akan cari macam mana dia boleh buat. Masa saya masih lagi student, dia boleh tengok semua video saya. Dia kata, Ustaz tak patut cakap kat minit sekian, Ustaz tak patut cakap macam ni. Pada minit seterusnya Ustaz tak patut cakap macam ni. Dia kira macam mana. Kadang-kadang kita bercakap macam ni, ikut sedap mulut kita lah kan. Selama mana dia tak merubah maksud maklumat yang kita nak berikan tau. Dia check sampai dia pasal blog. Dia ambil lah, berpuluh lah dia punya Facebook dia untuk cari benda. Yang ni dia tak tahu bahasa Arab. Kemudian ada hukuman terhadap hadis Nisfu Sya'ban yang disebutkan oleh Syekh Nuruddin Benjari tu. Hadis tu palsu. Dia pergi terjemah. Dia terjemah siapa yang mendhaifkan wa ta'ifatun. Disebutlah di situ wa ta'ifatun. Dan ta'ifah dalam bahasa Arab adalah sekelompok. Dia gunakan waw, apa dipanggil sebagai waw ma'tuf, waw yang dibenar apa sambung dan. Dan kena dia kata apa yang mentaifkan, dia sebutlah nama waqi' dan sebagainya, wa ta'ifatun. Wa ta'ifatun maksudnya dan kumpulan-kumpulan lain. Dia tak tahu ta'ifah tu kumpulan, dia kata dan ta'ifah. Dia ingat ta'ifah tu nama. Menunjukkan bahawa dia sendiri tak erti. Dia tulis situ min qibali hifdhi. Daripada dia ini lemah daripada sudut hafazan dia. Dia juga salah bila bahasa Arab sangat sensitif dengan dia baris. Dia boleh kata min qabli hifdhi. Dia baca min qabli hifdhi dan sebelum dia menghafalnya. Dia sebelum menghafal dan daripada sudut hafalan dia. Kan benda berbeza. Menyebabkan kita tengok bila kadang-kadang kita ni ukuran baju badan sendiri. Kita tahu Allah Ta'ala
Allah Ta'ala merahmati orang yang tahu kadar hidup dia, kadar diri dia. Kita tak boleh cakap, kita diam. Okey, kelebihan saya sebutkan tadi, bagaimana satu hadis antara orang, untuk kita ajarkan orang sedikit akademik, bukan semua hadis sahih kita kena bagi tahu kat mana dia main. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang untuk kat mana dia datang hadis tersebut. Nabi kata, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, iaitu mengharapkan redha Allah. Kita puasa, kadang-kadang kita dalam keadaan yang kita ada duit, kita ada harta untuk makan, tapi kita tahu ia adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala syariatkan bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kerana Allah kata apa? Maka Allah jauhkan dirinya, wajah dia, muka dia daripada api neraka sejauh 70 kharif, perjalanan 70 tahun. Kita nak berjalan sampai 70 tahun tu jarak mana? Jauh. Mungkin setahun kita naik basikal, berjalan kaki ke, mungkin boleh sampai hujung ke hujung Malaysia. Setahun, 2 tahun, 10 tahun mungkin. Tetapi yang Allah jauhkan dia daripada neraka 70 tahun dengan hanya satu orang berpuasa. Tetapi ingat, kerja yang paling berat dalam hidup ini, dia bukan untuk satu orang buat salat. Satu orang boleh salat pada waktu malam 30, 40 rakaat, ya. Tetapi untuk mendapatkan satu rakaat itu dalam keadaan dia, otak dia sangat fokus kepada Allah, sangat khusyuk. Dia bukan khusyuk tu gaya orang tu macam tu, tak. Kadang-kadang dia salat, hati dan perasaan, ini benda yang bukan senang nak halakan kepada Tuhan. Satu orang nak kita sedang berbual, bercakap dengan dia, dia sangat-sangat, kadang-kadang dia nak dengar apa kita, dia tanya. Ada orang yang kata, oh ya ke? Tak, dia tengok handphone. Oh ya ke? Dia tengok tempat lain. Dia tak ikhlas pun nak bercakap dengan kita. Bagaimana kita salat, sedangkan kita nak salat ni kepada orang yang kita tak pernah nampak, orang which is Allah yang kita tak pernah nampak, Allah yang kita tak pernah lihat, yang Allah kita tak pernah deal dengan dia. Sebab itu jiwa untuk kerja paling berat dalam hidup ini adalah ikhlas. Yang kadang-kadang tuan-tuan yang boleh menjadi makmum lebih mudah daripada saya kerana Ramadan, 30 malam jadi imam. Kita salat, kadang suara kita nak sedapkan suara, nak tarik kat mana, nak turun kat mana, nak ikhtilalullah, nak sengau kat mana. Kita buat sat-sat dengan sudi, sedap dengan syurib, sedap dengan mu'ayyatili, pi pula kepada masyari. Kadang-kadang yang berada di belakang, orang nampak hebat yang berada di hadapan, tetapi nilaian Allah Ta'ala kepada apa yang berada dalam jiwa dan perasaan hamba. Yang datang, tuan-tuan datang di sini, duduk nak dengar, nak tambah ilmu balik, dalam hati tak rasa apa. Saya mungkin pasti, orang dengar saya, perakaman pula, mungkin ada live, kemudian orang akan puji. Semua itu menyebabkan kami terpaksa berperang dengan jiwa dan perasaan. Sampai kepada Tuhan, Tuhan akan tanya benda ni. Sebab itu ada orang yang mati syahid, dia nyatakan bahawa dia mati syahid kerana untuk meninggikan kalimah Allah. Dah, Allah Ta'ala kata dalam hadis qudsi, engkau kerana engkau untuk dipuji bahawa engkau satu orang yang berjuang di atas nama Allah. Bukan senang. Sebab itu untuk dapatkan 70 kharifan, jauh daripada neraka 70 tahun, yauman fi sabilillah, satu orang puasa kerana Allah. Kita bangkit pagi, nak solat sebelum solat subuh, masuk waktu mungkin 5.45, kita bangkit 5, masak, kita letakkan dalam hati, aku ni bangkit kerana Allah Ta'ala. Kau jagalah. Bukan, benda ini bukan mudah. Saat dia akan keluar soalan klise, dia akan kata, ustaz macam mana nak jadikan hati ni ikhlas? Saya pun takkan benda hari ni, besok pagi saya akan set dia untuk ikhlas. No, it's not that simple. Bukan overnight, satu malam kita kata boleh buat. Tak. Di bagaimana kita mengawal diri dan perasaan kita, kita melakukan, aku buat kerana Tuhan. Seterusnya daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna fil jannati baban, pada satu dalam syurga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, dipanggil namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Masuk daripada pintu, nama dia Rayyan pintu tu. Yang masuk daripadanya adalah orang yang berpuasa sahaja. Pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak masuk daripadanya orang yang selain daripada mereka.
Kita, orang yang puasa, orang yang salat, orang yang berjihad, mungkin dia boleh berkongsi. Kadang-kadang Allah berikan, kita tak ada harta. Bukan semua orang Allah Ta'ala berikan kelebihan harta, dah. Dia boleh untuk buat, dia tengok orang berikan sedekah, berikan zakat, dia tengok saya. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh tahan perutnya. Aku tak ada makan, dan aku nak jadikan kelebihan, bagi dia kelebihan untuk tak ada makan itu, untuk dia berpuasa. Allah jadikan dia rayyan untuk diri dia saja. Tak masuk, dipanggil, aina shaimun, di mana orang yang berpuasa? Ta'al, datang, masuk dalam pintu ni saja. Engkau buat salat, tak apa, kau pergi tempat lain, ada tempat kan. Tetapi Allah mengkhususkan benda ar-rayyan. Yuqal, dipanggil, aina shaimun, di mana orang yang berpuasa? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fayakumun, mereka datang dan masuk, tak masuk daripada pintu ini selain daripada mereka. Nabi ulang, fa idza dakhalu ughliq. Habis yang kaki puasa ni masuk, ditutup. Tak ada yang, oh, tak apa, lebih ada tak masuk-masuk. Tak ada. Ditutup. Keseluruhan orang yang berpuasa, masuknya mereka ditutup pintu. Falam yadkhulu minhu ahad. Tak masuk daripadanya walaupun seorang selain daripada orang yang buat puasa. Tadi kita yang berpuasa, sama ada dalam Ramadan dan selain daripada Ramadan. Kita nak masuk Ramadan dan kita nak puasa, apa kelebihannya? Selain difardukan kewajiban puasa ke atas setiap orang beriman, apakah signifikannya Ramadan buat umat Islam? Pertama, Nabi SAW daripada hadis Abu Hurairah, Nabi kata, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghuliqat abwabu jahannam, wa sulsilat asyayatin." Ada tibanya bulan Ramadan, dibuka pintu langit, ditutup pintu jahannam, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kata Nabi lagi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan baginda menjadi paling pemurah ketika di dalam Ramadan, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril. Kenapa Nabi bertemu dengan Jibril? Dan baginda menemuinya pada setiap malam Ramadan dan mempelajari Al-Quran. Sebab itu menjadi perkara yang sunnah, yang dituntut kepada kita untuk membaca Quran dan menghabiskan Quran dalam Ramadan. Sebab Nabi SAW pada setiap kali Ramadan, Nabi akan mengkhatamkan Quran dengan Jibril sekali dalam Ramadan. Wa fi 'am alladhi qubida 'alaihi, pada tahun yang mana Nabi diwafatkan. Qubid maksudnya Nabi diangkat, Nabi dicabut. Nabi habis 2 kali Al-Quran, khatam 2 kali Quran untuk menyempurnakan Quran. Sebab ketika itu, pada setakat mana yang Quran dah turun, Nabi khatamkan dengan Jibril. Nabi khatamkan dengan Jibril. Okey? Dan cara dia nak khatam Quran ataupun nak baca Quran, nanti kita akan bincang pada slide seterusnya. Demi sesungguhnya Nabi SAW sungguh pemurah dalam melakukan kebaikan, iaitu memberikan sedekah, melebihi daripada angin yang bertiup. Dahlah Nabi bukan orang kaya. Nabi bukan orang yang kaya, tetapi Nabi satu orang yang sangat pemurah ketika Ramadan, dan akan jadi puncak Nabi pemurah ketika Nabi berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Dan Nabi itu lebih baik dalam memberikan, ataupun lebih pemurah dalam memberikan sedekah daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Kita kadang-kadang, apa yang kita ada dalam Ramadan, dalam apa yang dalam Ramadan, terutama ketika hari ini ataupun dalam Ramadan nanti, benda bertangguh akan menyebabkan kita rugi. Contoh nak baca Quran, kadang-kadang kita tangguh. Patutnya satu hari boleh habis satu khatam, satu juzuk. Ikutlah, kadang-kadang kita ni lambat ke. Kalau katakan kita dah memang baik baca Quran, tiada cara, kadang-kadang dia senang. Katakan saya dah khatam nanti, dia senang. Pengalaman saya peribadi, kalau katakan kita lepas daripada subuh, bacaan Quran kita baik. Kalau bacaan kita masih lagi nak belajar, itu isu yang lain. Katakan kita Allah rezekikan bacaan Quran dah baik, kita membesarlah orang dalam keluarga yang boleh, yang mengajar Quran, kita baca. Kadang-kadang kita baca yang sedikit laju. Kalau jenis yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu lama lah. Lepas daripada salat subuh,
Kita tak breakfast lagi. Nak buat apa? Nak pergi office pula kadang-kadang terlalu cepat. Kita buka Quran. Kita baca yang agak sedikit laju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu juzuk average dalam 20 muka. Lepas daripada salat subuh kita buka lebih kurang dalam 27 minit ke 30 minit kita dah boleh habis satu juzuk. Melainkan kalau katakan kita ni nak pecahkan 4 muka daripada subuh 4, zuhur 4, asar 4. Kalau kita memang tahu memang benda tu takkan jalan dengan kita, jangan buat. Kalau katakan kita lambat sekalipun, ambil masa lepas daripada subuh, even katakan sejam untuk perlahan-perlahan pun tak ada masalah. Syarat tutup phone. Zaman ini syarat dia tutup phone. Selagi kawan tu dia hantar kat grup lah, hantar dia makan ini, dia makan tu, dia buat apa dan dia apa, juadah apa. Memang baca satu ayat, baca 10 WhatsApp. Memang dia akan lambat. Tutup. Dan kemudian baca Quran. Ini adalah bulan yang sangat-sangat barakah. Yang mana Allah Ta'ala gandakan sebanyak mana yang Allah Ta'ala mahu. Kebaikan kita, Quran. Ini bulan Quran. Kebaikan. Seterusnya, ini adalah persoalan lazim. Saya taklah untuk buat nak sebutkan detail. Saya akan bentangkan tentang persoalan lazim dalam Ramadan. Nanti saya akan buka kepada persoalan. Orang akan tanya, bilakah permulaan puasa pada hari-hari Ramadan? Saya nanti nak bangkit daripada subuh, katakan pukul 5, nak makan bila boleh habis. Dia akan tanya bila boleh habis. Sedangkan dia ada banyak masa lagi untuk makan. Tapi bila habis aku boleh telan ini. Dia tak tahu yang terakhir. Ada yang kata macam ni, ada yang kata begitu. Nanti nak makan buka pula, ada yang kata dah Allahu Akbar, ada yang kata tunggu habis azan dulu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Al-fajru fajran, fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tuhillu fihi as-salat, wa fajrun tuhramu fihi as-salat wa yuhillu fihi at-ta'am. Fajar itu ada dua. Fajar yang mengharamkan padanya makan dan minum dan dihalalkan salat subuh. Fajar yang mengharamkan salat subuh dan menghalalkan makan dan minum. Maksudnya, wa fajrun tuhramu fihi as-salah wa yuhillu fihi at-ta'am. Ini adalah yang pertama datang. Sebab subuh yang menjadi sunnah dia azan berapa kali? Azan 2 kali. Tapi kita ganti. Azan sekali lagi dia pergi Mekah apa? Orang nak tidur, budak kecil, dia pergi ganggu orang lain. Benda ini haram pada hakikatnya. Okey? Wa fajrun tuhramu fihi as-salah. Fajar pertama imam akan katakan Bilal akan azan. Pukul masuk 5.45 subuh, pukul 5 dia azan untuk kejutkan orang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bangkit, kita masak-masak siapkan makan untuk kita makan sahur. Time tu boleh solat ataupun tidak? Tak boleh solat. Sebab itu tuhramu fihi salat, diharamkan salat ketika tu. Jadi kita tak salat ketika tu. Wa tuhillu fihi salat. Yang fajar kedua dihalalkan baginya salat. Yang pertama fajar yang mana diharamkan bagi kita salat, dihalalkan bagi kita makan kerana dia masih lagi malam. Yang keadaan kedua diharamkan bagi kita makan dan dihalalkan bagi kita salat subuh. Dah masuk waktu subuh, kita tak boleh makan dan kita wajib untuk salat. Okay. Next, bila kita katakan tak boleh makan, Inna Bilalan yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum dalam Bukhari. Bilal di azan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum sahabat yang buta tu azan yang kedua. Nabi kata Inna Bilalan yu'adzin bil-lail. Bilal azan pada waktu malam. Maksudnya azan yang pertama nak kejutkan orang. Maka Nabi kata fakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Bila nak berhenti, ada perkataan hatta, sehingga yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Ketika azannya Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum tiba-tiba kita dengar azan, ketika itulah subuh kita diharamkan untuk makan dan stop. Bagaimana pula dengan waktu imsak, Ustaz? Itu adalah waktu yang dikatakan wallahu a'lam, tidak ada dalil yang jelas tentang benda ni. Ada
katakan Nabi SAW memulakan pada 50 ayat. No. Hadis ini secara jelas dia suruh untuk berhenti ketika azan salat subuh. Kita tahu dah sekarang kita tahu, katakan kita tengok jadual subuh masuk 5.45. Kita tahu dah sebelum 5 minit tu dah mula siap-siap nak minum dan sebagainya. Okey? Dan bilakah untuk kita berniat berpuasa Ramadan? Kadang-kadang sebelum lepas daripada solat tarawih, ramai-ramai berniat, betul? Okey. Nabi kata man lam yujma'u siyamu qabla al-fajr fala siyam. Siapa yang tidak berpuasa, berniat puasa, siapa yang tidak menghimpunkan berniat sebelum fajar subuh, maka tiada puasa baginya. Jadi saya tak niat subuh, apa nawaitu shauma ghadan an ada'i fadli syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak apa berniat tu ustaz. Tak ada orang yang bangkit gagah nak bangkit subuh, sebelum subuh nak makan, kata utama makan sok, makan apa sahur. Hang bangkit ni bersama. Tak tahu, aku memang tabiat aku nak bangkit nak makan. Tak ada orang macam tu. Ketika kita bangkit, kita masak, kita dipaksa untuk makan. Kalau kata di rumah dengan mak ayah kejutkan, kita duduk depan makanan, kita tahu pasal apa bangkit? Nak puasa. Itulah lintasan dalam hati. Dan orang pun tahu ketika pemegang mohon besar raja-raja yang kita tunggu dekat dalam TV tu, kita tahu for the whole month kita akan puasa. Itu yang kita katakan sebagai niat. Kita dah tahu waktu malam boleh makan, waktu siang tak boleh makan. Itulah niat. Bukan semestinya dengan lafaz. Dan lafaz ini tidak wajib. Ialah benda yang dalam lintasan hati, urusan hati. Dan apa yang perbuatan yang telah kita kasatkan, niatkan dalam hati, itulah niat. Oh, tak masuk niatlah dan sebagainya, itu adalah was-was yang datang daripada syaitan. Maka siapakah yang perlu berpuasa? Saya perlu tak puasa? Saya muslim ataupun tidak? Mereka yang muslim, berakal, balik, mampu dan bermukim, iaitu tidak bermusafir, dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Wajibkah kanak-kanak berpuasa? Tidak wajib. Sebab isunya adalah balik. Kalau dia belum balik, maka dia tak termasuk dalam syarat yang untuk menyebabkan dia puasa. Dia juga kadang-kadang tak mampu. Jangan dipaksa. Boleh diajar, boleh dilatih, tapi jangan dipaksa kerana dia tidak wajib. Dia tidak wajib bagi budak-budak. Melainkan yang tua pun macam budak, tak apa. Itu isu yang lain. Kelima, siapakah yang dikecualikan dari kewajipan puasa Ramadan? Tiada puasa bagi mereka yang dalam keadaan haid dan nifas. Juga kepada mereka yang tidak mampu seperti gila dan sakit. Termasuk saya lupa letakkan bahawa dia bermusafir, kerana dalam bab yang ke-6 ni kita akan bincangkan. Termasuk juga orang yang bermusafir tidak diwajibkan berpuasa. Adakah orang yang berpuasa dibenarkan rukhsah berbuka puasa walau seakan tiada halangan seperti menaiki kapal terbang? Dia jadi fuqaha moden. Okey, jadi dia duduk. Saya pernah duduk di Parlimen dengan, kan ada orang politik, dia duduk. Satu orang yang lama bekas Timbalan Menteri Tansir. Dia mengaku juga saya pakai salat, tetapi saya rasakan saya kadang-kadang duduk di Perak, kemudian tiba-tiba saya ada di Thailand, ada program. Saya rasa saya tak perlu untuk ambil qasar dan jamak. Tengok dia pun. Lepas tu dia kata, tapi saya pun bukan kaki salat. Simple dia kata. Dan saya katakan, kadang-kadang manusia menggunakan akal. Sebab itu, bila kita setuju pada awal ia adalah ibadah, maka you tidak boleh untuk memberikan pandangan yang terkeluar daripada petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang kita kata? Either kita musafir. Mungkin pada zaman dahulu musafir okey untuk tidak berpuasa. Dan ingat, ketika peperangan Badar, kadang-kadang nanti ustaz akan kata, tengok tuan-tuan duduk dalam, kadang-kadang dia ada tazkirah ke apa, dia tengok separuh daripada dewan tidur. Nak jadi apa ni tuan-tuan? Para sahabat berperang ketika bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Tuan-tuan duduk dalam aircon, tuan-tuan tidur. Kalau saya cakap, Ustaz cuba duduk, saya yang ceramah, Ustaz tidur. Memanglah kita pegang mic. Kalau saya pun tidur, tak jalanlah majlis ni. Awak cuba dengar seorang, atau orang lain, awak pun ngantuk. Lepas tu jangan retorik sangatlah Ustaz ni pun. Termasuk saya lah kadang-kadang cakap. Okay? Sebab para sahabat ketika dalam bulan Ramadan, dalam Badar berlaku dalam Ramadan, para sahabat buka puasa. Ada perjalanan dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan itu hanya Nabi dan Abdullah bin Rawaha
saja yang puasa, yang lain tak puasa Allah. Kita boleh tuduh kau ni iman lemah. Macam itu lebih hebat pada sahabat. Sebab otak kita set apa yang suit dengan otak kita, bukan apa yang telah pun diletakkan oleh syariat pada kita. Allah kata apa first tadi? Siapa yang dibenarkan wa man kana maridan aw ala safar, siapa yang keadaan sakit dan dalam keadaan bermusafir, dia gantikan pada hari yang lain. Illah sebab dibenarkan berbuka puasa bagi yang bermusafir adalah kerana musafir, bukan disebabkan kerana dia ada masyaqqah. Kalau kau dah masuk je, anda dah masuk je, kalau kau dah masuk dalam bermusafir, dinamakan orang itu, kita ini adalah berjalan keluar daripada kawasan zon selesa kita, kita dibenarkan mengambil perkara tersebut ataupun rukhsah tersebut untuk tidak berpuasa. Masa Olimpik 2012 London, saya study di sana. Time tu bulan Ramadan Olimpik. Jadi dia datang, dan jadi time tu ada pelumba basikal. Dia tengah minum dan dia shoot kat dia. Lepas tu semualah mufti-mufti Facebook kata togok lah, Muslim begini dan sebagainya. 10,000 batu ke sana. Sudah tentu dia musafir, dia boleh untuk tidak berpuasa, ada rukhsah. Dia kata, tak aci lah kalau macam tu. Engkau main aci tak aci, kau kacau lah agama ni. Bukan isu dia aci tak aci, bukan dia kena, dia kira penuh fa'iddakum min ayyamin ukhra, dan bilangan hari itu diganti dengan hari yang lain. Dia kena wajib ganti, tapi mungkin kelebihan dia lain, mungkin pahala dia lain. Tapi Allah benarkan atau tidak? Allah benarkan, Allah yang bagi. Awak tak ada suara untuk overrule apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Sekiranya saya ingin bermusafir dan ingin mengambil rukhsah, adakah saya boleh berbuka puasa sebelum musafir atau sesudahnya? Contoh, kita nak balik kampung, nak drive, pukul 10 nak gerak dengan family, nak balik mungkin daripada Johor nak balik ke Perlis. Okay, adakah saya boleh saya kena puasa dulu dan kemudian pergi berhenti mana-mana? Ataupun saya boleh buka puasa dahulu sebab hari itu saya tidak mahu untuk berpuasa dah? Dan kita katakan Islam, kalau katakan contoh fatwa negeri Perlis dah keluarkan, contoh pemandu bas, dia drive jauh, adakah dia boleh buka puasa ataupun tidak ketika Ramadan? Dia dibenarkan buka puasa sebab dia berpuasa sudah tentu ia menyebabkan dia letih. Di belakang dia 40 orang. Kerana satu keletihan dia memperjudikan nyawa 40 orang. Di atas dasar itu dibenarkan untuk dia buka puasa. Dibenarkan untuk buka puasa. Tapi yang jangan kita, otak kita tahu kita ada kata yang hebat, tak nak mau puasa hari-hari, dia boleh buka puasa, masa tak nak puasa lah, dia pergi drive pergi untuk mendapatkan benda dengan sengaja, bukan di atas keperluan apa-apa. Dia cuba untuk mengeluarkan diri daripada kewajipan, untuk lari daripada tuntutan Allah Ta'ala. Itu jaga-jaga. Boleh ataupun tidak saya nak bermusafir dan mengambil rukhsah, adakah saya boleh berbuka puasa sebelum musafir ataupun sesudahnya? Dibolehkan berbuka sebelum daripada musafir, juga selepas bermulanya musafir. Boleh. Katakan kita nak, katakan saya nak puasa, saya drive, saya rasa macam boleh lah nak sampai. Tiba-tiba dalam keadaan dah sejam, 2 jam, letih gila, cuba nak tidur pun tak boleh. Saya mengambil keputusan untuk makan, dapat kekuatan sikit, energi, maka saya boleh sambung drive. Itu pun tak ada masalah. Kalau untuk kita sebelum daripada itu hari tersebut kita nak buka puasa pun tak ada masalah. Berdasarkan daripada Muhammad bin Ka'ab, dia kata, ataitu Anas bin Malik, aku berjumpa dengan Anas bin Malik pada Ramadan dan dia hendak bermusafir. Telah tersedia pengangkutannya dan dia telah pun memakai pakaiannya untuk bermusafir. Sebab zaman tersebut dia kena ada pakaian yang tebal dan sebagainya, untuk waktu panas, untuk waktu sejuk. Kita dengan pakai satu helai t-shirt, kita boleh naik kapal terbang, jalan di tempat yang lain, apa tak ada masalah. Maksudnya dia telah pun bersedia. Lalu dia meminta supaya makanan dihidangkan dan dia makan. Aku, Muhammad ibn Ka'ab, bertanya, benda ni sunnah? Dia menjawab, ya sunnah. Kemudian dia menunggang kenderaannya untuk memulakan perjalanan. Riwayat daripada Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka ia adalah perbuatan para sahabat, dan para sahabat menganggap ia adalah dikalah dan benda yang sunnah. Hari tersebut nak gerak, kita boleh untuk tidak berpuasa. Kita boleh untuk tidak berpuasa.
musafir, namun saya ingin tetap berpuasa. Adakah boleh? Yang mana satu lebih baik, berpuasa ataupun tidak? Daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW berpuasa dan tidak melarang sahabat yang tidak berpuasa. An Abi Darda radhiyallahu anhu, kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar dengan Nabi fi ba'd asfari, dalam sebahagian permusafiran kami dengannya, fi yaumin harin, pada hari yang panas, hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'si min shiddatil har. Pada ketika itu ada seorang lelaki yang meletakkan tangan di atas kepalanya kerana terlalu panas. Wa ma fina sa'imun, tak ada di kalangan kami sa'im illa ma kana minan Nabi SAW wa ibn Rawaha, melainkan Nabi saja berpuasa dan juga Abdullah ibn Rawaha. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Seterusnya, apa yang ada di sini Bukhari, di mana mereka dibenarkan untuk Nabi berpuasa dan para sahabat tak berpuasa, tidak ada masalah. Dan dia tak jadi macam kita bila jumpa yang tak puasa, kau ni memang lemah iman, jauh lagi Islam nak menang kalau macam kau ni. No. Ia telah pun dibenarkan oleh syarak. Ustaz, mungkin itu kerana mereka kepanasan. Berbeza kita yang banyak kemudahan. Walaupun dengan banyak kemudahan, namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya telah memberikan rukhsah, kemudahan dalam ibadah, dan mengambil rukhsah yang diberikan adalah lebih baik dan afdal. Pada kebanyakan keadaan Allah Ta'ala menyukai kerana Nabi kata, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah Ta'ala menyukai engkau mengambil rukhsah, kemudahan yang diberikan, seperti mana Allah membenci engkau melakukan maksiat kepadanya. Sampai tahap macam itu sekali. Okay? Dah diberikan ambil. Hadiah daripada Allah. Umar pernah tanya kepada Nabi, nak jamak dan qasar? Nak jamak dan qasar tak payah, kita dah aman Rasulullah. Nabi kata apa? Hadiyatun minallah faqbal sadaqata. Sadaqatun minallah, sedekah daripada Allah, terimalah sedekah Allah. Bahkan ada yang menganggap bahawa benda yang tak patut bagi kita, tak sunnah bagi kita, Allah berikan rukhsah, kita tak ambil. Dan ia bergantung pada diri. Kalau katakan kita memang betul-betul mampu untuk meneruskan puasa, silakan. Okey, silakan. Kalau tak mampu, ambil keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Apakah yang membatalkan puasa? Makan dan minum, muntah dengan sengaja, jima', haid dan nifas. Ini yang membatalkan. Dan ia tidaklah macam kita yang membatalkan itu terlalu teruk sangat, sampai semua benda tak boleh. Kurit hidung tak boleh, kurit telinga tak boleh, gosok gigi tak boleh, kurit tarik mata pun tak boleh, semua tak boleh. Takut batal. Puasa ada banyak pantang larang seperti yang diajar. Benarkah? Adakah ada keluasan dalam amalan berpuasa Ramadan? Antara perkara yang dibenarkan ataupun diharuskan untuk dilakukan ketika berpuasa adalah seperti berikut: berbekam ataupun menderma darah. Kalau kita tahu lepas derma darah kita peksan, tak minum apa jam, jangan buat, jangan mengadap. Okey? Tapi kalau kata boleh ataupun tidak, boleh. Bukan semestinya benda yang boleh wajib buat. Kita tak boleh makan teruk. Kita tak boleh kata, aku tak boleh makan teruk, angin ke badan. Kita tak boleh kata haram makan teruk, tak boleh. Kita kata boleh berbekam. Tapi kalau engkau boleh buat, tak boleh jangan buat. Ibn Abbas kata, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi berbekam ketika dalam keadaan Nabi berpuasa. Ditanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im? Qala la illa man min ajli ad-dha'f. Kata Anas bin Malik, adakah engkau membenci? Ditanya pada Anas bin Malik, adakah engkau membenci berbekam ketika berpuasa? Dia menjawab, tidak, melainkan yang menyebabkan lemah. Kita tahu kita jenis tak payah puasa, tak payah makan 3 pinggan pun memang lemah, boleh pingsan. Jangan buat. Kedua, mandi untuk menyejukkan badan. Saya kata, mandi tak boleh, makruh mandi. Lepas tu dengan idea kentut dalam apa ni semua batal. Itu semua idea orang Melayu. Mandi untuk menyejukkan badan. Dari sebahagian daripada sahabat Nabi SAW kata dia, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'araji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atashi aw min al-har. Daripada sebagian sahabat Nabi berkata, aku melihat Rasulullah SAW mencurah air ke atas kepalanya dan baginda
berpuasa dan baginda berpuasa dan melakukan benda tersebut kerana kehausan atau kepanasan. Maksudnya ketika kita pergi kerja, kita pergi kelas dan sebagainya, dan panas badan dan haus, bukan pergi minum, kita pergilah, tandanya kita mandi, dapat kurangkan haba pada badan. Tapi kalau jenis, saya ingat itu tak ada lah orang sampai teruk sangat, bangkit subuh, makan dan kemudian duduk dalam baftar. Tak suruh bangkit keluar, duduk lagi dalam baftar. Tak ada orang. Yang itu memang betul-betul makhluk, sebab tak ada kerja lain dia buat. Seterusnya yang C, mencium dan bergurau dengan pasangan suami dan isteri. An Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlukukum li'irbin. Dari Aisyah, Nabi SAW mencium dan bercedaka dengannya dalam keadaan baginda berpuasa. Maksudnya bergurau dengan isteri, dan sesungguhnya baginda mampu mengawal keinginan nafsu baginda. Okey, hadis ini juga berlaku dalam riwayat yang lain. Maksudnya selama mana kita boleh kawal perasaan dan nafsu ketika bergurau dengan pasangan. Antaranya adalah berlaku kepada seorang, pada keadaan datang seorang tua kepada Nabi. Dia kata, uqabbilu zawji wa ana sha'im. Nabi kata, "Na'am, aku cium isteri aku dalam keadaan aku berpuasa." Nabi kata, "Ya." Kemudian datang seorang budak muda syab, tanya kepada Nabi, "Uqabbilu zawji wa ana sha'im." Aku cium isteri aku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, "La." Dan itu para sahabat pelik. Tadi kata boleh, yang ni kata tak. Kemudian Nabi kata, "Di anna syaikha," kerana orang tua itu yang liku irabatah, dia boleh kawal nafsunya, kemaluannya. Isunya bukan orang tua, isunya yang dia boleh kawal nafsu. Kalau yang tua buat sama pun haram. Okey? Yang tua buat itu pun haram. Isunya illah di sini adalah dia boleh mengawal nafsunya. Dan di sini pun Aisyah sebut dan bahawa Nabi itu sangat-sangat mampu mengawal keinginan nafsu baginda. Okey? Bercelak, berwangi-wangian dan menggosok gigi. Kata Anas, Nabi SAW bercelak dan baginda berpuasa. Yaktahilu wa huwa sha'im, riwayat Abu Dawud. Dan kata Nabi, as-siwaku mabharatun lil fam wa mardatun lil rab. Bersiwak itu menyucikan mulut dan diridai oleh Allah. Bukan sepatutnya bersiwak saja, kita gosok gigi, kita buat macam mana sekalipun, dan ia adalah benda yang diharuskan, dibenarkan. Bergumur dan masukkan air ketika dalam hidung ketika wudu, yang dipanggil sebagai istinsyaq. Bila kita wudu dan kita masukkan dalam hidung sedikit, kita keluarkan dengan tangan kanan, kita keluarkan dengan tangan kiri, itu sunnah. Dan Nabi kata, lebihkan ketika istinsyaq, melainkan engkau berpuasa. Puasa dia masuk sikit-sikit sudah. Jangan dia time tak puasa dia buat biasa, time puasa dia saja konon-konon dah boleh tersedut sikit. Itu benda yang diharamkan. Dengan syarat kita memang saja cari ruang untuk kita dapat, untuk terlepas kononnya. Tapi Nabi kata, berlebihkan ketika istinsyaq, melainkan engkau dalam keadaan berpuasa. Seterusnya, merasai makanan tanpa masuk ke dalam halqum. Ini adalah pandangan Ibn Abbas. Pandangan Ibn Abbas, dia kata tidak mengapa merasai juga atau merasainya sedikit sekiranya ingin membeli. Okey, bukannya maksud dia makan. Kata pandangan Ibn Abbas lambat. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya telah masuk subuh dan dalam keadaan berjunub? Allah Ta'ala mengharamkan untuk mendekati ataupun menggauli pasangan suami isteri, melainkan pada waktu malam. Dan ini adalah tabiat. Kadang-kadang orang kata benda itu sensitif, tapi ini tabiat manusia. Dan Nabi SAW lakukan. Kata Aisyah, isteri Nabi, katanya, "Kana Rasulullah SAW yudrikuhu al-fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaktasilu wa yasur." Nabi SAW bangun ketika masuknya waktu subuh ketika Ramadan dalam keadaan berjunub kerana bukan disebabkan mimpi, maksudnya mendatangi isteri. Maka Nabi SAW mandi wajib dan meneruskan puasa baginda. Kita bangkit-bangkit dalam keadaan berjunub, maka benda tersebut tidak menyebabkan puasa kita batal. Tidak. Okey. Apakah perkara-perkara sunnah yang mungkin dilupai oleh kita? Perkara-perkara sunnah yang selalu kita lupakan. Sahur dan keberkatan. Sahur dalam bahasa Arab dia ada dua. Yang pertama sahur, yang kedua syuhur.
Sahur bermaksud adalah apa yang kita makan ketika waktu suhur. Waktu itu dinamakan suhur. Sahur adalah isim maf'ul, benda yang kita makan ketika waktu suhur. Kita makan nasi, kita makan roti, kita makan mie, itu dipanggil sahur, benda yang dimakan ketika waktu sahur. Suhur adalah waktu sahur. Jadi dah asimilasi bahasa. Okey? Kata Nabi, tasahharu, bersuhurlah kamu. Maka dengan demi sesungguhnya pada sahur itu keberkatan. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akalatus sahar. Perbezaan di antara puasa kami mukmin dan puasa ahli kitab adalah memakan makanan sahur. Dan kata Nabi, tasahharna ma'a Rasulullah SAW, thumma qumna ila salat, qultu kam qadri ma bainahuma, qala 50 ayatan. Antara beza antara salat subuh dengan juga waktu makan sahur itu adalah kadar 50 ayat. Bermaksud Nabi melewatkan apa makan sahur. Dan Nabi kata, bersahurlah kamu walau satu teguk air. Riwayat Ibn Hibban. Dalam hadis kata, ni'mas suhuri mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan untuk bersahur itu adalah tamar ataupun kurma. Habis Ustaz tak akan makan itu saja. Kami dalam makan masak apa beli banyak tu time buka tu untuk sahur sekali. Takkan sebaik-baiknya itu adalah makan tamar. Dah, makanlah apa saja, tetapi salah satu daripada makanan sahur itu adalah tamar. Kita makan nasi, kita ambil tamar sikit dan kita makan. Kerana Nabi SAW suruh makan tamar. Sebab yang afdal ketika buka puasa adalah rutab. Sebab kita dah dehydrate sepanjang hari tak minum. Dan itu adalah kandungan air yang tinggi. Kita makan untuk gantikan air fluid yang kurang. Maka nikmat suhuri mukmin tamar. Dan masalah juga apabila kadang-kadang terutama student, bila dia tahu dia tak boleh bangkit, dia makan pukul 3. Adakah itu dikira sebagai sebab itu kira makan biasa? Tak dikira sebagai sahur ataupun suhur. Sebab Nabi mensunnahkan, menyatakan lambatkan sahur, mepatkan sahur. Apakah yang perlu dilakukan ketika azan subuh dikumandangkan dan makan dan minum ada di tangan? Ini dia cari pasal. Ada tiba-tiba dia tunggu. Kalau katakan tidak tahu 5.45 dia kena berhenti ataupun dia masuk waktu. Dia sadar Ramadan kita buang semua jam. Supaya kita tak tahu. Ini bukan masalah Nabi mudah-mudahkan dah. Ini dalam satu keadaan memang jujur kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita mengambil keputusan nak puasa ketika tu tempat tu tiba kat mana? Apa dan kita ada pula orang azan, jam pula mati ke dan wallahu alam keadaan. Macam mana Nabi kata, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu min." Tiba-tiba kita sedang makan atau sedang minum cawan ke tangan kita, tiba-tiba azan. Nak luak balik ataupun tidak? Kalau dalam sesiapa yang mensahihkan hadis ni, dia kata, sekiranya kamu mendengar azan subuh dan bekas minuman ada di tangan, janganlah diletakkan bekas minuman itu, melainkan dia memenuhi hajatnya, dihabiskan makan dan minum. Okey? Tapi yang pada-pada, yang masuk akal. Jangan dipegang satu jam air kat tangan, satu lagi sebelah kiri dia pegang apa nasi punya apa? Rice cooker. Jangan, sebab dia tak apa, ada makan lagi. Maksudnya tangan kiri sudah tentu yang dilarang oleh Nabi SAW makan. Maksudnya yang pada. Kalau ketika tengah makan tu yang terakhir, ataupun kita dah tahu makan ada lagi separuh pinggan, jangan tahu kan. Pada-pada. Okey, kalau katakan Ustaz dah sikit lagi Ustaz. No. Kalau nak makan banyak, bangun awal. Tadi siap-siap. Okey, kalau tiba-tiba ada di tangan, habiskan benda tersebut dan teruskan puasa. Kerana kita tengok hadis ini wujud. Bagaimana ada orang melihat Islam terlalu rigid? Sangat pelik apabila orang melihat Islam dalam hukum hakam terlalu rigid, sedangkan hadis yang datang sangat-sangat luas dan membenarkan dan memudahkan amal ibadah kita, terutama dalam puasa. Futur, buka puasa dan kelebihannya. Nabi kata, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Menyegerakan buka puasa, akan tetaplah manusia umatku di dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Setengah orang kadang-kadang tak tunggu dulu habis azan. Sedangkan dia kata kita puasa daripada naik
matahari ataupun muncul matahari dan segera terbenam. Terbenam itu bermaksud waktu maghrib masuk. Ketika dah azan bermaksud dah dibenarkan untuk makan. Tak ada lah yang pergi tak pula dalam masa 10 minit dah tunggu sehari. Ambillah masih 15 minit lagi solat dulu, habis solat baru kita makan tu. Itu termasuk dalam dosa yang besar. Ataupun dimasuk dalam benda yang berdosa kerana menyanggahi arahan Nabi SAW, kerana kita menyanggahi Nabi suruh menyegerakan puasa. Berbuka dengan rutab, tamar ataupun air. Nabi kata kalau boleh untuk berpuasa itu dengan rutabat, dengan rutab sebelum menunaikan salat maghrib. Sekiranya tiada rutab, ini pandanganlah qabla an yusalli, betul, rutabat ala qabla an yusalli, sebelum dia salat. Sekiranya tiada rutab, baginda menjabah tamar atau kurma, dan sekiranya tiada juga baginda meneguk air. Rutab ni ada untuk kurma. Yang kita dapat tamar tu adalah yang paling last. Dia ada, seingat saya ada 8. Dia ada 8 stages. Yang terakhir itu yang kering. Dia ambil daripada pokok, dia bukan kering. Dia tak kering, dia ambil dan dibawa macam katakan anggur. Nak jadikan kismis, proses, dia kena kering. Yang terakhir itu boleh jadi kismis. Benda yang sama berlaku kepada tamar atau kurma. Yang turun daripada dia ada balah, dia ada apa, yang mana dia, yang kita tengok kadang-kadang orang letak dalam peti ais, yang dalam keadaan dia apa, dia basah lagi. Yang basah itu dipanggil sebagai rutab, yang kering dipanggil sebagai tamar kurma. Semuanya mempunyai kandungan air. Rutab tak ada, kurma akhir sekali Nabi akan hasawati min ma, air, teguk air. Sebab dia tahu benda yang kita paling nak cari ketika itu adalah air. Dan doa yang diajarkan menurut sunnah Nabi SAW, ada yang mendhaifkan, contoh Allahumma laka sumtu wa ala rizqa aftartu. Ada pandangan yang mendhaifkan. Ada juga yang mensahihkan doa yang atas, sepertinya dhahaba ad-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Daripada Ibn Umar, Nabi SAW ada berbuka baginda membaca, telah hilang kehausan, terasa kembali urat-urat, dan semoga tetaplah bagi kami pahala insyaallah. Dhahaba ad-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan doa ni banyaklah. Kita nak sambung lepas baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ketika buka puasa itu doa yang sangat mustajab boleh kita angkat untuk kita mohon pada Allah Ta'ala. Qiyam Ramadan, tarawih. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa dalam ketika kita bukan Ramadan, dia dipanggil sebagai solat tahajud. Dalam Ramadan dia dipanggil sebagai tarawih. Siapa yang mendirikan Ramadan, ibadah qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih, dengan iman dan menilai kembali akan diri dan amalan, Allah ampunkan baginya dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kelebihan dia, qala alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa minhatun 'anil ithmi wa mutarradatun lid-da'il jasad. Hendaklah kamu mendirikan ibadah malam, kerana ia adalah amalan orang-orang saleh sebelum kamu. Ia mendekatkan diri kepada Allah, juga memadamkan dosa dan mengelakkan penyakit terhadap badan. Hadis sahih. Kita bangkit, dan tidak ada orang yang bangkit salat pada waktu malam dan Allah berikan dia keajaiban yang banyak dalam kehidupannya. Kekuatan hidup banyak. Ia adalah satu pengalaman yang gagal, melainkan orang yang pernah yang gagal untuk orang merasainya, melainkan orang yang pernah mencubanya dalam kehidupan. Salat malam sangat ajaib. Nabi kata seafdal salat selepas salat fardu adalah salat malam. Kita salat qabliyah ke apa, tak ada yang lebih besar, lebih utama melainkan kita salat pada waktu malam. Bagaimanakah sifat salat Nabi SAW? Tiada rakaat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi. Namun bagi baginda sendiri, Nabi tak kata salat malam tarawih ni 11 ke ataupun 21 ke, tak ada. Okey? Maka terpulang. Di sana ada yang menyatakan, saya kena pelik. Ada orang duk pergi kempen kata salat yang siapa yang tak salat 21 rakaat ni tak sunnah. Sedangkan dalam hadis tak ada yang ada ni. Nabi buat salat berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Sepatutnya kita yang kena kata yang 21 rakaat ni tak sunnah. Tapi kita katakan, you nak buat berapa sekalipun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey?
Nabi dalam Ramadan. Orang tanya solat asal, bagaimanakah perihal salat Nabi SAW dalam Ramadan, salat qiyam, tarawih? Aisyah jawab, Nabi SAW tidak menambah ketika Ramadan dan selainnya. Diberi penekanan. Maksudnya dalam Ramadan ke di luar Ramadan, Nabi salat jangka masa yang sama ataupun jumlah yang sama, tak lebih dari 11 rakaat. Baginda salat 4 rakaat. Dan jangan tanya panjang salat baginda dan bagaimana baik salat baginda, dan kemudian salat dan 4 rakaat lagi. Dan jangan ditanya panjang dan baik salat baginda. Okey? Kadang-kadang orang dia salat kadang Fatihah satu nafas, Qul A'udzu satu nafas. Kita tak tahu di mana kualiti salat dia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam? Ni dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Huzaifah bin Yaman, aku salat bersama dengan Nabi SAW pada satu malam. Maka baginda membuka salat itu dengan surah Al-Fatihah, dengan surah Al-Baqarah. Nabi buka Al-Baqarah. Aku menyangka baginda akan rukuk pada ayat ke-100. No. Aku menyangka lagi bahawa baginda akan habiskan pada rakaat tersebut surah Al-Baqarah. Namun baginda memulakan pula pada surah An-Nisa dan kemudian Ali Imran. Pada satu rakaat, bermaksud 5 juzuk setengah satu rakaat. Sebab tu kita tahu kenapa Nabi, kadang-kadang kita baca hadis kenapa Nabi bengkak-bengkak kaki salat. Kadang-kadang aku duduk kat Masjid Negara ni, ke Masjid Insya Allah, dalam masa 5 minit tak rasa bengkak. Cuba pergi shopping. Kamu balik, dia akan tahu. Dia akan lama dia akan rasa sakit kan, dia duduk. Nabi SAW buat benda yang sama. Nabi berjalan ataupun Nabi salat sehingga Nabi bengkak. Kerana apa? Nabi mulakan surah Baqarah, ingat nak habis 100. Nabi sambung An-Nisa, Nabi sambung Ali Imran. Baginda membaca dengan tenang dan ada sampai pada ayat tasbih. Baginda bertasbih kepada Allah. Ada pada ayat memohon pada Allah, baginda berdoa. Dan ada sampai pada ayat mohon perlindungan, Nabi berdoa memohon perlindungan. Sangat cantik, relax. Sebab tu salat sekalipun Nabi SAW sebut, apabila kita salat, kita salat wajib, kita tak boleh duduk suka hati, melainkan kita sakit. Tapi ketika salat sunat, kalau katakan kita falaki letih, imam ni baca panjang, sehingga imam pun jangan baca panjang setiap malam. Ada orang nak kerja esok dan sebagainya, katakan malam itu adalah malam cuti esok, Jumaat malam Sabtu, buat panjang sikit, bagi tahu kita akan panjang sikit. Ini adalah benda, kadang-kadang dia nak salat panjang, kita nak komplain kata, panjang sangat. Benda sunat. Awak tak puas hati, rasa macam panjang balik, nanti tidur, waktu malam awak sambunglah yang macam-macam sekalipun. Di situ untuk meraihkan orang. Memang tabiat salat ini adalah panjang. Tak larat. Kita boleh duduk ketika salat sunat. Nabi SAW, benda ini dibincangkan fuqaha. Nabi kata, bagi orang yang salat berdiri dan kemudian dia duduk, katakan dia salat duduk, separuh daripada salat yang berdiri. Suatu sahabat ada yang kadang-kadang dia tolak kepada dia pada tongkatnya, ataupun dia bersandar pada tongkat dia kerana keletihan. Maka kita duduk, imam baca panjang, kita duduk nak rehat, kemudian dah rasa okey, kita berdiri balik, tak ada masalah. Kita enjoy dengan benda tersebut. Malaikat iman, kita iman Nabi 5 juzuk setengah satu rakaat tanpa duduk. Tapi ini tabiat dia. Kadang-kadang yang buat 11 rakaat tu pemalas. Kita kata dalam mazhab Malik ada sampai kepada 30 lebih, 40 lebih rakaat dibuat. Isunya bukan masalah malas, kualiti pada salat. Kadang-kadang kita masalah, kita gaduh pada benda yang sunat. Benda yang salat ikut cara Nabi, kita tak nak bising. Tilawah dan tadarus Al-Quran, Nabi kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla 'amin marratan fa'arada 'alaihi marratan fil 'am alladhi qubida fihi. Jibril mengajarkan Nabi SAW Quran pada setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Namun pada tahun Nabi diwafatkan, Jibril menghatamkan bersama dengan Nabi SAW 2 kali, yang kita panggil sebagai tadarus, kan? Tadarus ini adalah benda yang melibatkan 2 orang dan lebih. Kita baca seorang, kita baca qiraat. Lepas tu Nabi jumpa dengan Jibril, Jibril baca dan Nabi dengar, Nabi baca dan Jibril dengar dan betulkan. Kita nak baca Quran ketika Ramadan, kita cari, mungkin ada kawan, kita dengar, dia dengar bacaan kita, dia orang yang lebih baik bacaan pada kita, dia betulkan bacaan kita, dia baru boleh improve. Ataupun pada zaman ini, tiba-tiba kita buka YouTube, siang tak ada apa, tak ada makan, waktu antara zuhur, sebelum zuhur, kita dengar apa yang bacaan-bacaan yang dalam YouTube.
Kita dengar dia baca, kita tengok, kita semak bacaan kita mungkin salah, silap bacaan kita. Itu adalah salah satu cara. Kalau ada di kalangan orang yang boleh bacaan dia baik, kita jumpa suruh dia semak bacaan kita salah kat mana. Itu jugalah lebih baik kerana ia menyerupai apa yang Nabi SAW lakukan bersama dengan Jibril AS. Ramadan dan ruang keampunan. Lapat yang terakhir. Allah sebut wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah kata, Nabi kata, innallaha yamsudu yadahu bil-lail. Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu malam untuk mengampunkan kesalahan pelaku dosa di waktu siang. Dan Allah yang Maha Mulia membuka tangannya di waktu siang bagi mengampunkan pelaku dosa di waktu malam sehingga terbit matahari di barat, itu qiyamah. Kita melakukan banyak benda yang silap dan dosa pada siang dan malam. Allah buka ruang untuk Allah ampunkan dosa dan silap dan salah kita. Dan Ramadan adalah tempat yang seluas-luas perkara. Dan Nabi kata as-salawatul khams, salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penebus dosa di antara keduanya selama mana tiada di antaranya dosa-dosa besar. Dan Nabi kata Jibril Tabrani, wahai Muhammad, siapa yang menerima Ramadan dan mati namun tidak berbuat sebarang perang daripada Allah, maka dimasukkan dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya. Katakanlah wahai Muhammad, amin, moga Allah mengabulkan doa ini. Maka Nabi SAW menjawab amin. Bayangkan doa yang diangkat oleh sebaik-baik makhluk di langit dan diaminkan oleh sebaik-baik makhluk di bumi, iaitu Nabi SAW. Bagaimana kita masuk dan kita tidak diampunkan dalam Ramadan. Dan kata Nabi, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summa salah qabla an yughfar lah. Rugilah bagi seorang itu yang menemui Ramadan dan luput berakhirnya darinya Ramadan sebelum diampunkan dosa. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah antara sebahagian perkongsian saya berkaitan dengan Ramadan. Kita tahu kadang-kadang dia tak banyak isu berkaitan dengan apa. Kita tahu jangan buat benda yang membatalkan, itu simple. Tapi bagaimana perasaan dan tindakan kita menghadapi Ramadan? Sunnah-sunnah yang Nabi buat dan kita lupakan untuk kita hidupkan kembali. Okay, wallahu a'lam. Saya buka sekiranya ada soalan. Tak ada soalan? Tak ada, selesai. Ada soalan. Nak tahu zaman Nabi Muhammad SAW, bila mereka puasa, macam mana dia punya performance? Because di Malaysia, bila time puasa, kebanyakannya kita punya performance drops. Kita tidur, kita malas, kita tuli tulang. Macam mana Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat mereka berpuasa? Kenapa panas sangat tu? Ada control the record. Okay. Di zaman Nabi SAW, saya ingat tidak ada satu riwayat menggambarkan mereka berbeza daripada sebelum daripada. Dan tentu ia akan apa? Ada, dan mereka sepatutnya tidaklah sama macam kita ada waktu masuk dan waktu keluar daripada pejabat, betul. Dan kita juga jangan gambarkan bahawa dia ada juga tabiat dalam negara Arab. Saya dengar dalam beberapa negara Gulf countries sampai kerana Ramadan menyebabkan dia masuk pejabat pukul 11. Ini adalah satu rule. Keluar pukul 3. Ada sebahagian yang saya pernah pergi dan dia berberitahu. Saya ingat kalau satu orang yang memang latar belakang tak ada agama, latar belakang memang tak ada agama, dan kemudian dia tengok Islam macam mana, suatu tu dia akan kata Islam memang sangat tidak kondusif ataupun Islam sangat tidak efektif, produktif, semua dia akan kata. Kita tidak boleh menjadikan, pertama memang lemah, betul. Dan tentu makan itu lebih kurang daripada kita tak makan, lebih menyebabkan kita lebih lemah berbanding kita makan. Tetapi kalau katakan itu menyebabkan agama menjadi lemah ataupun kehidupan dunia kita menjadi lemah, sehingga dia tak memenuhi maqasid syariah, kita buat kerja macam biasa. Kalau katakan kita perlu rehat, ya, tapi ia tidak sampai kepada curi tulang. Ada macam contoh Nabi SAW ajar untuk sebelum daripada zuhur untuk qailulah. Okay. Kita patut memahami ini agama. Dalam waktu sama, agama tidak merosakkan dunia kita. Tak merosakkan dunia kita.
Kita perlu buat kerja, kita buat kerja. Kalau katakan kita buat kerja itu sehingga menyebabkan kita tak boleh untuk berurusan, kita terlalu letih, agama benarkan kita buka puasa. Contoh, kalau katakan dia memang bekerja di tempat pembinaan sehingga dia tak ada ruang, kalau katakan tiba-tiba dengan nak teruskan, kita jangan jadikan nilaian otak kita ataupun kita letakkan satu rule untuk diri kita sama dengan orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Takkan buat benda ni pun tak boleh puasa. Kita tak sama antara kita dengan orang lain. Dia akan jawab di hadapan Tuhan, kita pun akan jawab di hadapan Tuhan. Okey? Tetapi untuk katakan memberikan alasan puasa, saya ingat ia tidak diterima. Kalau kata Nabi SAW ada sekalipun, Nabi takkan bersetuju di atas tidak akan kita. Okey? Tidak akan kita. Melainkan ada sana hadis yang kita, oh memang Nabi benarkan untuk curi tulang. Saya katakan ada hadis itu. Okey? Itu melakukan menunaikan tanggungjawab puasa adalah wajib. Mencuri tulang keadaan kita mengambil gaji juga adalah haram. Dia tidak menghalalkan letihnya kita untuk menghalalkan benda yang jahat yang lain. Okey? Ustaz boleh tak jelaskan sama ada dialisis bukan dia membatalkan puasa sebab ada setengah ada khilaf di antara ahli fuqaha. Dialisis lah. Saya kalau katakan pesakit tu dia boleh, dia kena makan ke ataupun dia kena Itu bukan itu Cuci darah. cuci darah. Cuci darah, kan? Ya. No eating nothing involve any liquid. Tak ada, dia hanya cuci darah dia saja. daripada zahir dia tu. Tak, cuma proses. Maksudnya dia tak involve. Sebab itu akan memudaratkan orang itu kalau dia tak buat dialisis. Ya. Sama ada dia boleh puasa ataupun dia kira kepada hari tersebut, dia boleh ganti pada hari yang lain. Kalau katakan Dalam 1 week minimum 3 times. dia saya tahu satu times ya. Cuma kalau katakan sebab Ramadan dia 30 hari. Sama ada sebab tu saya kena tengok keadaan dia, proses tu sendiri saya tak tahu secara detail. Okey. Kalau kata dia buat dan hari tersebut memang dia tak larat. Kalau katakan dia larat sekalipun, saya cenderung mungkin ia betul pada saya kena tengok balik. Saya cenderung katakan dia tak batal. Dia tak batal. Okey. Saya cenderung katakan dia tak batal. Kalau katakan dia tak puasa sekalipun, ia dibenarkan. Sebab dia keluar masukkan dalam tu, so yang persoalan di situ lah sebab ada yang kata boleh, ada yang kata Memang benda tu memang tidak ada satu kepastian. Contoh ada yang katakan inhaler sekalipun. Ada yang kata bila tersedut tu memang ada yang katakan tak batal, dia kata dia tak memberikan kesan kepada orang kata inhaler tu untuk kenyang, tak ada. Atau menambahkan, dia cuma nak melegakan kesakitan dia tu. Tapi yang pada majma' fiqh Islami sekalipun, ada mereka terbahagi pada dua. Ada yang kata batal, ada yang kata tidak. Yang kata batal, dia still ada something macam serbuk yang masih akan tertinggal di dalam lang. Itu menyebabkan mereka pun tak boleh ada satu persetujuan penuh sama ada dia batal ataupun tidak. Sehingga isu yang sama berlaku kepada dialisis. Sebab dia tak melibatkan penambahan makanan ke dan sebagainya. Tadi apa maksud hadis yang kata pada bulan Ramadan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu? Adakah kalau orang jahat mati ketika Ramadan terus masuk syurga ataupun macam mana? Dan syaitan tu macam mana? Belenggu tu, istilah belenggu sendiri boleh explain? Okay. Pertama, katakan itu bermaksud rahmat Tuhan. Allah Ta'ala bukakan bagi kita pintu-pintu itu untuk doa, untuk pengampunan luas. Dan Allah menutup ruang-ruang perkara tersebut. Allah tutup, bukan bermaksud tutup selamanya. Orang yang mati ketika tu mungkin Allah berikan sedikit rahmat, tetapi dosa dia tetap ada, tetap akan diambil tindakan. Okay? Kalau macam tu semua orang akan mati, akan selamat, selesai pada Ramadan, dia tetap akan ada. Tapi menggambarkan rahmat Tuhan turun ketika itu sangat besar, sangat luas. Dan syaitan dibelenggu
dibelenggu, itu pun menjadi perbahasan. Apa maksudnya? Dia dibelenggu, diikat juga, tapi masih lagi ada orang yang kalau katakan zahir hadis tu, dia tidak dijadikan aktif ketika bulan Ramadan. Hul begitu. Kalau dari segi zahir hadis tersebut. Yang kedua, ada yang mengatakan yang kuat, ada yang kata yang lemah sahaja. Okey? Dan macam mana pula orang yang buat maksiat ketika bulan Ramadan disebabkan nafsu yang telah terdidik selama 11 bulan. Itu semua adalah penafsiran pemuhaddisun terhadap maksud dia dibelenggu itu tadi. Dalam keadaan hakikatnya wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita tak pernah nampak keadaan Allah buat. Cuma apa sahaja yang membawa maksud syaitan, membawa maksud benda jahat, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Allah nak sebutkan bahawa rahmat Tuhan lebih besar daripada murka. Kadang-kadang kita gambarkan Allah Ta'ala ni sangat bengis. Apa-apa masuk neraka, apa-apa masuk neraka. Benda biasa untuk kita buat salah. Tapi Allah berikan ruang juga untuk Ramadan, untuk kita taubat. Dan Allah nak tengok kita meminta ampun. Yang paling baik adalah Allah tahu kita nak minta ampun, Allah tahu apa kita nak minta, tapi Allah tetap mau mendengar daripada hamba-Nya, meminta daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab nak tengok adakah jiwa itu tunduk. Kita ni kadang kita sombong, kita tak mau minta ke orang. Kita dah tahu kita dah tak boleh nak buat apa kerana kesombongan kita. Tak ada. Tapi bila kita mengangkat tangan, kita memohon daripada Allah, kita buang ego dan kesombongan kita. Kita mentahqiqkan, mengisbatkan, mengukuhkan bahawa Allah Maha Kaya. Tidak ada apa yang boleh untuk kita. Allah tak mustahil Allah boleh bagi apa sekalipun. Sebab tu kita ni kadang-kadang benda yang kita tak minta pun kita dah kata, takkan Allah nak bagi apa macam ni. Allah telah memberikan manusia yang selekeh kehidupan yang lebih baik, berpuluh juta kali ganda lebih baik daripada apa yang dia dahulu pernah jadi. Allah nakkan supaya kita untuk berdoa kepada Allah. Sorry. Macam mana kalau orang tu dah bertahun-tahun tinggal puasa, atau dia insaf, perlu ke dia ganti balik? Okay. Pertama, orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, mereka juga fuqaha berbeza pandangan pada ni. Okay? Adakah dia perlu ganti ataupun tidak? Kalau dia meninggalkan, ada setengah mereka kata qadha ni bagi mereka yang mempunyai sebab-sebab yang tadi, sakit ataupun dia musafir, itu dia qadha. Ada yang kata perlu qadha, ada yang kata tak perlu qadha sebab kau dah tinggal dan berdosa. Macam benda yang sama kepada salat. Ada orang kata salat, ada yang fuqaha kata dia perlu ganti, ada yang kata tak perlu ganti. Sebab salat telah pun ditentukan waktu dia. Puasa Ramadan pun telah ditentukan dosa dia, waktu dia. Tapi yang dosa tetap dosa. Kalau nak hilangkan dosa, dia mohon ampun pada Allah. Dia mohon ampun pada Allah. Dan Allah terik, dan dia pernah taubat. Dan Allah kata dosa dia itu boleh bertukar menjadi pahala. Allah kata yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa mereka menjadi pahala dengan syarat dia beriman, dia beramal saleh. Allah tahu, kadang-kadang kita pun tahu, adakah dosa aku ni Allah ampun. Kita tahu. Kadang-kadang kita jalan, kata, kita tengok dosa yang kita pernah buat, kita kata, ya Allah, kalaulah aku tak pernah buat macam ni, ikhlas dalam hati. Tapi kalau kita tengok, kalau aku lambat sikit, boleh rasa macam ni, mana? Itu memang confirm tak ikhlas. Apa bertaubat? Kadang-kadang dalam taubat ni kita tahu, amalan kita, taubat kita Allah boleh terima. Kita boleh jangka. Sebab kita tahu nilai dalam jiwa dan ikhlas kita ni antara kita dengan diri kita dan kita dengan Allah sahaja yang tahu. Okay? Kalau tak berpuasa tu, lebih baiknya makan di lidah Arab, Okay. makan depan atau Okey. Contoh, katakan kita berpuasa ataupun kita nak bermusafir, kita tak mau puasa. Kita tahu kita nanti sampai RNR, kita memang jadi pelik kita nak pergi tempah makanan kat tengah-tengah ke RNR. Kita kena tahu adab. Bagi orang yang berpuasa itu mereka puasa wajib. Kita jangan seperti untuk tidak menghormati syiar Islam. Puasa ketika itu. Kita tahu daripada rumah, kita siap-siapkan makanan. Kod-kod katakan perjalanan itu menyebabkan kita tak puasa. Kita bincang dulu. Nak puasa ataupun tidak. Kalau tak puasa ataupun puasa pun kita standby. Dalam kereta, kita pergilah mana tempat dan sebagainya untuk tersuruh sikit dan kita makan. Bukan kita pergi, aku ni Allah Ta'ala bagi buka puasa. Jangan kata apa. Walaupun Allah benarkan, tetapi menjadi adab. Menjadi adab. Benda yang dibenarkan untuk tidur, kita bukan pergi tidur semua tempat.
Kita bukan pergi tidur semua tempat. Ada. Okey? Allah. Baik, Mas Wan. Dia katakan dalam puasa tu ada dia punya sebab-sebab yang dia besar. Okey. Kan? Tapi kadang-kadang tu macam dia boleh ganti lagi lain betul. Dan kadang-kadang orang sebelah itu kata, rugilah bulan Ramadan. Kan? Ada yang dari segi betul. Pertama, satu orang yang berpuasa pada Ramadan dan orang berpuasa selain pada Ramadan, kelebihan dia sudah tentu berbeza. Okey? Kita puasa pada Ramadan, pahalanya sudah tentu berbeza dengan puasa yang kita bulan Rejab atau bulan Syaban. Bulan ini keberkatan. Kita tengok keberkatan bulan ini pun. Allah Ta'ala tak janjikan keberkatan yang banyak seperti mana Allah janjikan dalam Ramadan. Ini Syaban, Nabi muliakan dia, tapi tak sama. Ada satu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kalau dia puasa setahun sekali pun untuk menggantikan satu bulan Ramadan itu, maka takkan sama. Hadis tu lemah. Hadis tu lemah. Tetapi daripada logik akal kita pun tahu, satu bulan yang mana kita boleh mencapai kebaikan sampai 700 kali ganda, dan jumlah yang Allah Ta'ala sendiri boleh gandakan sesuka hati Allah, kerana dia lah empunya tu, sudah tentu berbeza. Kita buat dekat tempat lain. Macam kita salat, memang Allah Ta'ala bezakan. Ada tempat-tempat yang Allah memang khaskan, ada kelebihan. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, dan juga amalan-amalan yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan itu juga akan berlaku perbezaan. Sedekah, semua bulan Nabi anjurkan. Tapi kenapa hadis itu datang? Nabi menjadi sangat-sangat pemurah ketika Nabi jumpa pada bulan Ramadan Jibril. Betul? Maksudnya ada beza. Ada beza. Nabi sendiri lebih aktif dalam memberikan sedekah. Walaupun Nabi bukan kaya. Kadang satu hari tak ada makan sekalipun. Tapi ada kelebihan besar pada bulan Ramadan. Tapi kalau kata nak tinggalkan, kita kena tahu, kalau dia tinggalkan itu di atas pilihan dia, dan tanya Allah Ta'ala benarkan, benar, okey selesai. Kita jangan argue lebih. Dia ambil peruntukan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma kadang-kadang Allah, kita katakan kita nak, tak ada apa, kita nak tak teruskan, Alhamdulillah. Untuk ganti pun kita, satu hal lain pula kan, benda terpulanglah, kerana ia dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Alright, setakat tu je. Tadi Ustaz cakap yang muka Ibn Abbas dibenarkan untuk merasa garam dan cuka kalau nak membeli. What about orang yang memasak pada bulan Ramadan? Benda ini adalah satu benda yang umum. Maksudnya selama mana dia ada benda-benda yang dia bersifat makanan, yang dia nak rasa, kerana dia masak ataupun kerana dia nak beli, contoh tadi, dibenarkan. Termasuklah makanan. Sebab dalam apa ketika itu dalam culture Arab, dia bukan jadi masak. Okey, pukul 6 nanti dah beli barang apa semua, tak. Dia makan, contoh zaman tu sendiri ada kurma dan dikatakan ada kulit tepung, itu saja. Okey, nak rasa tepung tu macam nak rasa apa? Roti tu macam tak ada signifikan sangat. Dan zaman tu pun bukan dia ada apa, kalau kita kat Rawusyah ke apa semua ada dia punya kari ke, tak. Grill tu tak ada. Dia cuma dia ada benda yang simple. Itu pun dia ambil apa yang berlaku, apa yang diambilkan adalah cuka ataupun garam dari dia. Dia nak tahu. Itu saja. Maksudnya termasuk dalam untuk dia masak tu, kita masak untuk kita rasa sedikit, bukan sampai tidak. Satu lagi, apa tu kalau dia berniaga restoran makanan. Kalau dia berniaga pada bulan puasa tu, macam mana dia punya pendapat? Dia punya Kalau berniaga di dalam bulan Ramadan. Ramadan. Pertama, berniaga dia bukan satu benda yang salah. Dia dibenarkan, dia harus, bahkan digalakkan. Cuma itulah, apabila kita terpaksa dalam kehidupan ini memilih antara dua. Kita memilih antara dua. Kadang-kadang Allah Ta'ala, contoh zaman Nabi SAW, kenapa mereka tak menjadi kaya? Bukan mereka tak boleh jadi kaya. Sekali zaman itu ada orang kaya, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Bukan mereka tak boleh jadi kaya, tetapi kita akan tahu kenapa mereka memilih untuk simple kehidupan. Apabila kita dah mula, contoh kehidupan kita dah mula berjawatan. Dulu jadi pekerja biasa, nak masuk waktu pukul 8, balik pukul 5, selesai. Sebab tu kita simple. Critical, buat benda-benda sini, habis waktu time office hour, balik, selesai. Naik pangkat jadi ketua, bahagian. Bagi kita bahagian Allah, kita division kita. Division kita.
kena pastikan semua kerja jalan selesai. Kita pula ada yang semua dah, ada yang dah selesai, part ni pula tak selesai, kita kena check semua. Balik patut pukul 5, jadi ketua division kena jadi balik pukul 7. Bila dia banyak tanggungjawab, untuk waktu dahulu bila salat maghrib berjamaah, bila dah macam ni tak boleh salat maghrib berjamaah. Bila jadi owner, kepada owner pula syarikat, fikir benda lain. Sebab makin banyak Allah Ta'ala berikan, makin ujian itu bertambah. Okay? Dan apabila kita telah pun, kita tahu bila kita berniaga, kita akan terlepas salat jamaah, kita akan terlepas nanti nak salat tarawih. Okay? Kalau dia boleh untuk kekal, dia dapat dua kelebihan. Dunia dia dapat, dia boleh dapat. Mungkin bagi orang lain, dia tak boleh kaya macam dia, tapi dia boleh dapat salat tarawih berjamaah, kekuatan. Itu adalah bahagian yang Allah berikan. Dia sendiri, saya takut dia akan jadi kata yang sangat prejudis pada orang yang mungkin dia berniaga ni kan. Tapi saya kata, dia kena fikir mana waktu dia untuk salat, mana waktu dia nak beribadah. Okay? Allah. Terima kasih. Alhamdulillah agak lambat sikit. Nasallallahu ja'ala wa ja'alakum alladhina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nasallallahu ja'ala muttabi'in kitab wa sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.